A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan fiqh, dan kita pakai kitab Matan Qawaidut Taqrib, itu Matan Abi Syuja' fiqh mazhab Syafi'i. Dan begitu kita penjelasan, kita buka kitab lain jugalah. Okay, kerana apa? Kitab tu ringkas dan syarah dia, penjelasan dia, tapi kita kena pakai kitab lain untuk tambah bagi penjelasan. Baik, hari tu kita dah start masuk berkenaan dengan talak atau perceraian. Kita kata talak ni maksud dia asal dia adalah lepas, bebas. Dan mana dan kita terangkan juga bahawa talak ni dalam Islam Allah Taala fardukan dan juga berikan sebagai penyelesaian bagi akhir setelah percubaan. Kalau kita kata itu hak suami isteri dan sebagainya, kemudian kita terang tentang khulu', itu untuk wanita. Dari lepas tu terangkan tentang talak itu untuk lelaki. Kalau sekiranya benda tak boleh selesai juga, maka di situ timbul tajuk talak. Kita kata memang talak ini kita tak galakkan, tapi ia adalah halal, tu je. Dan tak ada datang hadis yang datang perkara halal paling paling dibenci oleh Allah adalah talak. Itu tak timbul tajuk. Maka para sahabat Nabi SAW bercerai dan sebagainya biasa je. Cuma Nabi SAW larang cerai-cerai yang kita kata sebagai cerai-cerai yang Nabi SAW marah bila benda tu berkaitan tajuk contoh macam nak cerai dalam keadaan haid yang sentuh lagi isteri tu. Itu Nabi SAW larang. Tapi bukannya maksud dia cerai itu sendiri. Cerai itu sendiri tidak. Hatta wanita pula kalau minta lepas dari suami yang dia tak ada keinginan atau ada masalah dan sebagainya, maka perbuatan dia minta tadi tak ada pula bergerak arash, bergerak tiang arash dan sebagainya, tak ada. Kan, itu masalah betul. Pasal itu kita kena baca dalil, tengok dalil tadi yang sahih apa yang Nabi SAW sebut. Jangan kita pandai-pandai je kata. Kalau dia kata dengan sebab itulah kadang-kadang masyarakat kita ni tak faham berkenaan dengan fiqh dengan betul, dengan elok, menyebabkan wanita tertindas, lelaki zalim. Kan, seolah macam dia suami, dia ada hak segala-galanya. Sampaikan bini itu ditindaskan suka hati saja. Salah. Punca dia sebab tadilah kerana perbuatan tidak membaca ataupun mempelajari Islam itu dengan betul. Pasal Islam tak pernah ajar kita zalimi siapa. Bila orang tu tak ikut Islam, itulah jadi kerosakan dia. Baik pentadbiran, pengurusan dan sebagainya, sama semua sekali. Jadi kita terangkan itu berkenaan dengan talak. Kita kata talak tadi takrif dia dari segi bahasa melepaskan, okey. Dari istilah adalah merungkaikan ikatan pernikahan atau sebahagiannya, okey. Dan sesiapa orang yang sah dari talak ni daripada jenis talak adalah seorang suami, seorang lelaki yang baligh, berakal, yang mumayyiz, yang mukhtar. Maksud dia baligh, berakal, maksud dia kena bukannya budak-budak. Kalau budak-budak dia kahwin, dia tidak akan dapat jalankan perceraian tadi kecuali wali dia. Orang gila macam tu juga. Okey? Dan juga orang mabuk. Dan cuma kita tahu orang mabuk dia ada khilaf. Pasal orang mabuk tadi, kalau dia mabuk dengan sendiri, maka jumhur para ulama mengatakan jatuh talak dia. Kalau dia kata dia mabuk dengan tak sengaja, contoh macam mabuk kapal. Oh, bukanlah ni mabuk betul lah, macam minum ubat batuk kan, dia mabuk kan tanpa disengajakan, maka lafaz cakap ketika itu tidak tak valid. Ketika dia kata mabuk dengan sengaja, dia minum arak tu sendiri, maka dengan itu para ulama, jumhur ulama kata kenakan dia, jatuhkan apa dia cakap. Dia juga orang yang dipaksa, mencerai dengan paksa dan sebagainya, dan juga orang yang melampau marah sangat yang tak tahu apa dia cakap. Tapi ini kena pengesahan daripada doktor lah. Doktor kata memang betul dia ni, kalau dia kata dia marah, dia tak sedar apa dia cakap, dia gila kejap. Dan orang macam ni je yang kita kata cerai daripada dia tidak ni. Kalau dia kata tidak, kalau dia kata setakat marah biasa kan, satu hari dia marah, tiba-tiba cakap macam tu, itu tak dikira. Kalau dia kata dia memang seorang pemarah yang hilang akal ketika dia marah, tapi maknanya maksud dia dalam inverted comma, maksud dia perempuan tu kahwin gila lah, gila sekali-sekala. Dan tak timbul tajuk lah.
Itu para sahabat garang. Tapi garang dia bukan yang maksud dia garang tadi dia cakap benda dia tak tahu. Macam Umar bin Khattab anhu, dia garang. Dia garang dan cepat bertindak dengan tangan, tetapi namun itu dia tidaklah melafazkan talak dekat hati kat bini dia. Faham? Okay, jadi asasnya macam tu. Dan kita kata talak ni disyariatkan berdasarkan kitab, sunnah dan ijma'. Daripada kitab Allah Ta'ala, daripada surah Al-Baqarah ayat 229 239 229 Allah Ta'ala nyatakan at-talaqu marratan. Talak itu adalah dua kali saja. Menurut Allah Ta'ala sebut macam tu, maksud dia talak itu adalah daripada benda yang Allah Ta'ala benarkan untuk berlaku. Jika tidak, Allah Ta'ala takkan turunkan ayat berkenaan dengan talak, menunjukkan bahawa talak itu adalah dibolehkan dan dibenarkan. Okey. Aku tak asyik terbuka ni kenapa? Okey. Baik. Okey, dan daripada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata pada Ibnu Umar, pasal Ibnu Umar diceraikan bini dalam keadaan haid. Lalu Nabi kata, Nabi marah dan Nabi kata, murhu, perintahkan dia, fal yuraji'ha, hendaklah dia rujuk balik isteri dia. Yuraji'ha, hendaklah dia rujuk isteri dia balik. Fa idza tahurat, bila isteri dah bersih, fa insya'a falyutalliqha. Maka kalau dia nak lepas dia sini dalam satu riwayat datang, pegang rujuk balik isteri, kemudian tunggu sampai bersih, kemudian haid balik, kemudian bersih. Lepas tu cerailah kalau dia nak cerai. Dalam keadaan yang bersih, yang tak sentuh. Bersih yang tak sentuh isteri berkenaan. Okay, jadi itu asas dia. Dan para ulama ijma', para ulama umat ini bahawa dibolehkan talak dan disyariatkan. Dan hikmah persyariatan talak ni adalah kerana dalamnya ada perungkaian bagi masalah perkahwinan ketika keperluan kepadanya, khususnya ketika tidak ada kesepakatan. Okey? Dan ataupun berlakunya atau terjadinya kebencian di antara yang kita kata tak boleh untuk menyebabkan dua suami isteri tadi masih kekal hidup bersama. Kebencian, dia dah tengok tu dia terlampau despise sangat, tak suka. So jadi benda yang seperti itu, dan bahkan menyebabkan pula isteri itu tak laksana hukum Allah Ta'ala, lelaki pun sama tak laksanakan hukum Allah Ta'ala. Maksud dia, isteri tadi kena taat, layan suami dia, yang suami pula kena beri nafkah pada isteri dia. Silap-silap lepas bergaduh tadi, nafkah tak bagi, lepas tu isteri pula tak nak layan suami. Jadi tak berlalu, tak berlaku ke atas mereka ni hukum Allah Ta'ala, maka baik bercerai. Daripada dia buat dosa kan, pasal orang berkenaan dia kata daripada dosa, baik dia pisah. Bahaya. Kadang lelaki tadi, dan ada lelaki kata tak nak ceraikan isteri dia walaupun dah benci, nak pegang untuk seksa, itu berdosa. Lelaki tu berdosa. Lelaki tu berdosa. Pasal Allah Ta'ala kata fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Maka pegang, kalau nak pegang bagi bini tadi, pegang dengan makruf. Ataupun kalau tidak apa? Lepas dengan elok. Lepas dengan ihsan. Bukannya datang dengan apa, balas dendam. Yang geram aku, kau jangan, kau tak boleh kahwin orang lain, akulah suami kau. Tak tak. Tak jadi berlaku tajuk. Okey, dan dia dengan sebab itu menjadi apa? Di antara kecantikan agama Islam. Okey. Okey, tadi kita tak sebut lagi bab ni. Dia kata hukum talak, dan di pada tangan siapakah berlakunya talak. Okey. Al-aslu fi talaqi an yakuna jaizan. Asal pada talak ni dia adalah benda yang dibolehkan, mubah, dibenarkan. Mana macam kita nak makan nasi, macam itulah talak tu sebenarnya. Inda darurati wal hajati ilaih. Ketika keperluan dan juga hajat kepadanya, keperluan dan ke keinginan kepadanya. Seperti berlakunya apa? Su'il khuluqil mar'ah wa su'i anshiratiha. Seperti buruknya apa akhlak wanita berkenaan, ataupun buruknya apa layanan dia. Isteri tu baling makan, ambil kau, dia baling. Kan ada kan isteri garang, isteri pendekar perkasa. Masalah juga. Kan? Ada cerita lawak. Ada orang cerita kat saya. Dia macam suami dia kan, dia kata, "Bang, suami dia kata, cicak. Betul kejap nak ambil tisu. Mana tu? Pang, bini dia ketuk cicak tu mati. Laki dia sibuk nak ambil tisu. Gelak lawak jugaklah. Isteri perkasa. Waktu kasi dengar kita kejut. Kau semangat ada. Kan? Perempuan lari lipas biasa berlaku, tak pening kepala. Lelaki jangan marah kalau bini lari. Jangan ajar pula bini. Kenapa awak lari? Pijak je lah lipas tu. Jadi perempuan. Logik lah dia lari. Awak tu jantan, awak lari. Kenapa? Kan? Dua-dua lari masalah kan? Tak boleh tu. Tapi anyway, kena datang bini kan. Jenis tu kena ganas sangat, dia pun baling barang kat suami dia kan. Ada juga yang saya pernah tengok. Yang isteri tu kadang-kadang dia suka apa?
Tak tahulah, mungkin umur dia bayi dekat dan sebagainya. Isteri tu sentiasa kadang-kadang cakap macam kalau depan orang, dia ni bukan ni sangat ni, dia ni bukan ni sangat ni, dia sentiasa cakap yang tu. Ayat macam tu tak boleh. Ayat macam tak boleh. Sometimes ada pernah sekali tu berlaku depan saya tegur direct perempuan tu. Saya kata, "Kak," saya kata, "Akak ni isteri, akak buat macam ni, dia salah." "Bukan apa dia." "Ya, itu suami akak," saya kata. Akak cakap yang tu. Actually bukan cara dia macam tu kan. Bahkan penghormatan tu sebab Nabi SAW macam panggilan dalam ni disuruh panggil dengan gelaran. Bukan panggil dia kan macam bahasa Mak Saleh betul lah, nama lelaki dia Mike. "Could you come here please," dia kata. Kan macam kita terjemah bahasa Melayu dia, Adli, sekejap. Kan tak senonoh bunyi dia. Kalau isteri panggil suami dengan nama. Tapi orang kata alah itu dalam Mak Saleh benda tu the equivalent penyamaan hak. Tak boleh. Kan? Once lelaki perempuan tu jadi independent sangat, lelaki tu pun independent, lepas je lah. Itu masalah dia. Dia pasal benda tu akan jadikan tabi'i macam tu. Manusia ni, kalau lelaki dia suka, perempuan tu bergantung pada dia. Bukan di opposite. Kalau dia kata perempuan tu dia melampau independent, dan dia akan start cari yang boleh independent. Kahwin satu lagi. Ada masalah dia. Konsep dia kena faham jadi perkara ni. Jadi kalau orang tu dia ni, yang kita kata kalau asas berkenaan dengan khuluk dah awal kita bincangkan, suami tak elok perangai sebagainya, perempuan tu boleh kes ke mahkamah. Dia isytiharkan dan mahkamah akan tengok keadaan. Either untuk bolehkan fasakh yang kita akan bincangkan nanti, ataupun khuluk di mana perempuan tu bayar balik apa yang telah suami tu berikan kepada dia ketika perkahwinan. Kan? Bukan maksud dia apa dibelanjakan untuk kahwin dengan dia. Itu maksud dia. Dan cuma masalah kita kata ada perbahasan berkenaan dengan boleh tak lebih. Bila lebih tu yang masalah. Kalau dia kata jumhur para ulama kata kalau boleh jangan lebih. Dalam mazhab Syafi'i dia tak timbul masalah lebih, tak apa, tak mengapa. Kalau kahwin sekat 20,000 minta sejuta. Tak apa. Masih lagi timbul tajuk. Itu perbahasan yang panjang lebar. Pasal lafaz hadis yang Nabi kata jangan lebih jangan. Nabi kata pulang balik jangan ambil lebih. Lafaz tu dipercanggahkan. Ada kata tak kuat, tak sekuat untuk kata ambil bayar saja pulang balik apa yang sepatutnya. So dengan sebab itu dalam khuluk tu itu solution untuk wanita. Kalau suami tak senonoh perangai, dia bawa macam tu. Kan? Tapi kalau suami dia tak isteri dia tak elok perangai, pasal infakkan harta adalah dia ketika perkahwinan yang keluarkan duit siapa? Dia kan, bukan perempuan tadi. Maka dengan sebab itu kenapa dia boleh lepaskan pasal dia yang membayar. Faham? Kalau perempuan tu nak lepaskan diri dia, maka pulangkan balik duit yang dia belanjakan. Itu tak disebut. Tapi kalau dia kata kita kahwin, dia pinjam perempuan tu, maka tak boleh lah. Dia nak minta duit lagi. Sepatutnya tak boleh macam tu lah. Dia tak infak apa benda pun. Perempuan kata ni lah duit. Ambil duit ni, you bagi kat bapak I. Dia macam tu. Maksudnya dia bagi duit tadi untuk supaya perkahwinan tu berjalan. Then jangan mengada. Sedari diri anda. Lelaki kena sedari. Tak senonoh kalau kita keluar duit jangan minta. Sepatutnya macam tu. Dan maksud dia dikatakan maksudnya kalau perempuan perangai tak elok ataupun layanan dia buruk, maka memanglah benda berkenaan dibolehkan, macam nak buat tak nak buat sudah. Kalau rasa nak sabar lagi tunggu, sila tunggu, tak ada masalah. Dan wa yukrahu min ghairi hajatin ilaih. Dan dimakruhkan, maksudnya taklah digalakkan, tak disukai pada keadaan tak diperlukan. Tak ada keperluan untuk perceraian, dan kenapa nak macam bercerai? Kerana apa? Kerana menghilang izalatihin nikah al-mushtamal ala masalihil mandub ilaiha. Kerana apa? Kerana dia menghilangkan pernikahan yang merangkumi ke atas maslahah-maslahah yang digalakkan kepadanya, yang berupa min i'fafin nafs, min i'fafi nafsihi, yang berupa pembersihan diri dia. Maksud dia dengan adanya ada perkahwinan yang sah tadi, dia dapat menjaga diri daripada dosa. So dia daripada tengok yang haram, dia boleh tengok yang halal. Okey. Walaupun nasal, dan juga dalam perkahwinan tadi ada mendapatkan keturunan. Wa ghairu dzalik, dan banyak lagi. Okey, pasal memang Allah Taala jadikan macam tu. Maka menghilangkan diri daripada perkahwinan tadi, contoh macam nak berjihad, cerai bini, salah. Kata Nabi tak benarkan. Kenapa cerai bini? Nak pergi belajar lah supaya tak nak gangguan gangguan antena kan. Maksud dia tak nak nak tumpu belajar aje. Siapa kata suruh cerai bini? Yang bini pula nak belajar, tak cerai pun masalah juga. Tak boleh macam tu. Dan Islam tak diajarkan macam tu pun. Maksud dia, itu yang kita kata dalam hadis yang disebut dalam Sahih Muslim, yang bila Sa'ad bin Hisham bin Amir, salah seorang tabi'in, kan dia ceraikan bini dia, dia jual harta dia, hartanah dia di Madinah, dia pergi Madinah untuk jual hartanah dia supaya dia beli dengan hartanah tadi punya nilai senjata dan kenderaan untuk jihad lawan Rom sampai mati. Bila dia sampai di Madinah, orang Madinah tegur dia. Orang Madinah kata, jangan buat. Dahulu ada 6 orang pada zaman Rasulullah nak buat macam kau buat. Jumpa Rasulullah,
cerai bini, jual harta, nak beli senjata, beli kenderaan untuk jihad sampai mati. Maka Nabi marahlah, Nabi larang mereka. Dan Nabi kata, alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksud dia, Nabi tak suruh dia ceraikan bini dia. Hadis Sahih Muslim. Nombor hadis kejap. Dekat diri pada Tuhan, cerai bini. Salah. Tadi ajaran Islam. Banyak orang pelik-pelik ni, pelik-pelik suka buat benda bukan zaman sekarang ni. Macam tu belajar agama, kemudian tinggalkan keluarga. Masalah juga. Hadis Sahih Muslim, hadis nombor 746. Sahih Muslim, hadis nombor 746. Okay, jadi bila orang ramai bagi tahu pada Sa'ad bin Hisham bin Amir tu, lalu dia menceritakan apa yang Nabi kata. Nabi kata, alaisalakum fiyya uswah, pada orang, 6 orang tu, tidakkah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Mana kalau kamu nak syurga Allah Ta'ala, bukan aku contoh kamu ke? Aku buat ke perkara berkenaan, ceraikan bini, jual harta semua sekali, jihad sampai mati? Tak. Benar berdatang bila keperluan tadi keluar, ya keluar. Tapi cerai bini tidak. Mana penceraian hanya kerana nak berjihad, tak ada. Kenapa? Mudah Ustaz. Nanti kalau dah cerai-cerai, kan tak payahlah bini tu menangis, boleh kahwin baru. Nampak macam novel, macam mulia. Tapi dia sebenarnya Nabi tak pandang mulia pun. Nabi kata, bukankah tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Hadis ni kadang-kadang orang tak baca sangat. Sebab apa? Dia datang dalam bab solat malam. Sebab lepas Sa'ad bin Hisham bin Amir tadi, dia dengar apa yang orang-orang Madinah cerita. Tahu dia buat apa? Dia saksikan pada orang ramai, kau saksikanlah aku telah perujuk isteri aku balik, dia kata. Lepas tu, dia pun tanya orang ramai, pergi jumpa cari Ibnu Abbas. Dia jumpa Ibnu Abbas, tanya solat malam Nabi macam mana. Jadi Ibnu Abbas kata, kau tanya Aisyah. Dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Aisyah berkenaan dengan solat malam Nabi macam mana. So dari situ, hadis ini hadis solat malam. Tapi awal sebelum solat malam tu punya tajuk adalah apa? Sa'ad bin Hisham bin Amir ni nak jual harta, cerai bini, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati. Maksud dia cerai bini tadi kerana apa? Nak dekat diri pada Tuhan. Tak pernah diajar dalam Islam. Kalau apa Ustaz, kacau. Nanti kita nak zikir, tak ingat Allah, ingat bini je. Tahu? Tak ada timbul tajuk. So sebab kenapa kita dalam perkara ni, dalam keadaan ni, perceraian tadi yang tak ada tanpa keperluan, isteri bagus elok, kamu cerai buat apa? Nah, ini kisah-kisah yang sering berlaku dalam masyarakat kita yang tak ada sebab. Dan kerana dekat diri pada Tuhan, cerai bini. Itu masalah. Okey. Dan diharamkan talak pada sebahagian keadaan. Dia jadi macam hukum biasalah. Macam kita makan, ada kalanya makan itu harus, ada kala digalakkan, ada kala di tak elok, ada kala diharamkan, kan. Jadi actually maksudnya makan ke ibadat ke apa sebagainya, ada kadang-kadang macam tu. Macam tu juga masalah dengan talak. Dan diharamkan talak. Wa yuhramut talaqu fi ba'dil ahwal. Diharamkan talak pada sebahagian keadaan. Kama sayati bayanuhu fi kalam ala talaqi bid'ah. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dalam kata-kata tentang talak bid'ah. Talak bid'ah ini talak yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Okey? Wa qad yakunu wajiban ala syakhsin. Kadang-kadang talak ni jadi wajib ke atas seorang. Kama sebagaimana contoh, lau alima bi fujuri zaujatihi. Kalau nyata kepada dia kejahatan isteri dia. Wa tabayyana zinaha, dan nyata kepada dia zina isteri dia. Dan mana dekat situ dia kena ceraikan, wajib. Bahkan itu yang timbul tajuk. Kata Nabi SAW pernah, salah seorang sahabat tu dia kata, ya Rasulullah, sungguhnya isteri aku ni dia tak pernah tolak mana tangan sentuh dia. Ini tangan sentuh tak kisah. Jalan mana-mana orang sentuh ke dia buat tak tahu je. Tak ada rasa macam kan, aku ni untuk suami aku saja dan sebagainya. Lalu Nabi kata talikha. Dia cakap direct, talikha. Dia kata, tapi Rasulullah aku sayang dia. Nabi kata fastamti' biha. Kalau macam tu simpanlah. Apa kamu berseronoklah dengan dia, betul sayang tu. Tapi kamu jangan marahlah pula kalau dia buat dia macam tu. Maksud dia dalam konteks Islam ni memang seorang tu sepatutnya dia ada dignity, faham tak? Dalam konteks isteri tadi. Macam isteri dia kalau dia kata suami dia buat tak senonoh, macam tu, contoh macam katakanlah suami dia buat hubungan luar perkahwinan dan sebagainya. Bukan kahwin betul, kahwin diminta cerai tu karutlah pula. Kalau dia kata suami tak lakukan adil, minta kerana tak lakukan adil. Bukan sebab suami dia kahwin. Kalau dia kata suami dia kahwin lagi, maka nak minta cerai. Sama seperti kalau dia suami dia makan, kenapa minta cerai dengan suami? Sebab dia makan nasi. Tak ada. Pasal benda tu mubah, untuk dia mubah, dibolehkan. Tapi kalau dia tak berlaku adil lepas perkahwinan tadi dan minta kerana tidak adil, itu timbul tajuk lain. Kita kata tak nak timbulkan benda berkenaan. Asas dia minta cerai bukan kerana suami tu kahwin lain. Di masyarakat kita bila suami kahwin lain terus minta cerai. Itu masalah yang timbul. Sebenarnya bukannya. Pasal benda tu adalah benda yang halal. Daripada kalau kata suami tak kahwin, dan di situ tajuk lain.
Maka minta cerai di atas dasar apa? Boleh datangkan dengan secara kesihatan. Kerana suami ini perangai macam ni, kesihatan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan penyakit kelamin kepada diri seorang wanita berkenaan. Maka minta cerai sebab itu. Ni saya bukan ajar tau, saya bagi tahu. Payah kalau tak faham pasal benda ni, dia ada reasoning yang logik. Kan bila suami tadi tak reti nak kawal diri kan, jumpa sini, pergi Bangkok, pergi sekian buat kerja tak senonoh. Benda tu tadi akan pindahkan penyakit pada dia. So secara tak langsung dia terdedah kepada bahaya AIDS dan sebagainya semua, bahkan semua sekali penyakit kelamin boleh kena pada dia. Sifilis, gonoria dan sebagainya boleh kena pada dia. Walaupun gonoria untuk lelaki je. Okey. Okey. Dia ada penyakit. Jadi benda-benda ni tadi perempuan tu boleh minta atas asas itu. Faham? Bukan hanya suami kahwin je minta cerai. Bukan. Tajuk dia buat apa? Pasal bila dia kata suami kahwin je minta cerai, itu seolah-olah dia kata suami dia makan nasi minta cerai. Kenapa minta cerai? Suami makan nasi. Mana boleh tu kan? Itu macam itulah keadaan. Pasal benda tu halal. Benda tu halal. Tak setuju bukan dia, bukan di atas tangan dia. Macam kita, saya tak setuju suami saya makan nasi. Itu tajuk dia. Oh, memang tak boleh Tak boleh. Pasal dia tak setuju suami dia. itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Ya. Minta perceraian tadi benda logik. Bahkan di situ suami tu kalau dia kata you nak you bayar balik, memang dia kena bayar. Pasal asas dia bukan masalah kalau suami dia sempitkan hidup dia boleh minta cerai tanpa sebarang ganti rugi. Kenapa minta cerai? Suami saya sempitkan hidup saya. Dia tak beri nafkah pada saya. Benda tu lain, tajuk berlainan. Jangan kita sampai jadi peringkat macam mengharamkan yang halal. Benda halal, tak apa, kan? Tapi tak berlaku adil, minta cerai sebab tidak berlaku adil. Minta cerai sebab suami tu memang perangai tak senonoh. Jadi suami tu tak semayang, tak apa, tak minta cerai. Tapi suami tu kahwin baru, kena minta cerai. Which one yang bahaya sebenarnya? Solat lah, tapi tak kisah, tak sekian. Itu maksud dia minta cerai di atas sebab yang logik, munasabah. Bukan minta cerai. Suami tu suka pergi bomoh ke, tak kisah. Suami percaya benda khurafat dan tahu dongeng. Suami tu letak pagar kat rumah, letak paku sini, tak minta cerai pun. Suami tu kahwin baru, minta cerai. Mana yang haram sebenarnya? Syirik tadilah. Kenapa tak minta ketika tu? Pasal hati dia masih pada saya. Itu masalah dia. Kan? Itu masalah dia. Manusia ni tak ada sentimen asas kepada agama. Mana minta cerai dengan benda kenaan. Jadi kalau dia kata lelaki tu nyata isteri dia berzina dan sebagainya, mana supaya dia tak menjadi dayus. Li Allah yakuna dayusan. Supaya dia tak dikira sebagai dayus. Pasal Nabi SAW suruh sahabat tadi cerai. Tapi dia kata sayang isteri lagi. Itu bab sentuh, bukannya zina. Okay. Wali Allah tulhaqu bihi waladan min ghairihi, dan supaya bila dia ceraikan tadi tidaklah diletak kepada dia isteri nama anak daripada anak orang lain. Benih orang lain tapi ben dia. Maka sebab itu disuruh supaya lelaki berkenaan tegas dalam perkara ni. Kalau isteri dia memang buat benda berkenaan tak senonoh, maka cerailah. Wajib. Bukan sunat, wajib. Bukan optional, wajib. Dan maka itu sebab kenapa David kata tak masuk syurga dayus ni, ni tajuk dia. Bukan dayus ni maksud dia pegang handphone pakcik dayus tu. Bukan itu. Kan. Itu bukan. Yang adalah tajuk dia bukan nak maruah. Berkenaan yang tu tak ajar bini ke dan sebagainya, itu tajuk lain. Tapi yang ini tajuk yang asas dia adalah tajuk berkenaan maruah. Boleh merosak keturunan, boleh merosakkan kepada maruah. Maka dengan sebab itu disuruh cerai. Maka wajib cerai, bukan sunat cerai. Wajib cerai bukan sunat cerai. Okey. Demikianlah juga kalau sekiranya isteri tadi tidak lurus daripada segi agama dia. Pun sama juga. Kenapa ceraikan? Sebab isteri saya suka pergi minum arak, judi dan sebagainya. Maka ceraikanlah. Maka wajib dalam keadaan tersebut. Dan itu sebab kenapa yang kita baca hadis yang sahih berkenaan dengan macam mana Ibrahim AS, dia cakap pada Ismail pesanan. So pesan pada isteri tu, kata pada isteri tu, cakap pada suami engkau suruh tukar bidai pintu. Dia cakap macam tu sebab apa? Sebab punca awal pertama dapat isteri yang kerja dia mengeluh je. Apalah suami ni kau, macam mana kehidupan kau? Kan? Tak tahulah benda makan tak cukup, bla 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 kan. Jadi Ibrahim nampak benda ni masalah pasal benda tu akan menyebabkan tekanan, stres pada suami. Kan, bahkan kalau dia kata suami mau makan rasuah pun kes tu lah, bini kata tak cukup lah bang duit tak ada. Jadi dia buat benda haram. Maka sepatutnya dia menenangkan, bukan menggalakkan lagi suami dia buat jahat. Jadi dalam kes jadi dia suruh ceraikan, maka dia tinggalkan Ismail ceraikan. Di second time dia datang dapat isteri yang redha, yang kata alhamdulillah. Dia kata makan apa? Makan daging, minum air. Terus sekali dia minta doa keberkatan. Sampai sekarang kat sana makanan yang paling ni adalah daging dan air. Diberkati. Jadi memang kita tu macam banyak kat sana. Actually orang tanah Arab makan daging banyak. Tak ada pun kena macam kita. Kita ni makan kambing sikit je. Bukan makan daging. Makan kambing tu cicah kuah je, menggelupur terus.
Tak pelik tu. Tak berkat langsung. Yang orang kata nak makan tak ada masalah apa pun. Kita makan ni cicah sikit. Alah, pening kepala. Alah, habis aku kan. Itu orang tak ada masalah pun. Maksud itu Allah Ta'ala doa keberkatan. Doa daripada keberkatan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi, kalau isi tak macam tu perangai dia, sebagaimana kalau sekiranya isteri tadi meninggalkan solat, kama law kanat tatrukus solah. Isteri suka tinggal solat. Nasihat tak dengar dan sebagainya, dan nak marah ataupun tak dengar cakap, dan lebih baik cerai. Wajib dia untuk berpisah. Walam yastati' takwimuha, takwimaha, dan dia tak mampu untuk meluruskan isteri dia. Tak luruskan betul, tak betulkan isteri, tak reti, dan baik pisah. Itu dia keadaan macam tu. Tapi memang kita kata, saya sebut itu, tidaklah isteri tadi dosa dia suami tanggung. Dan dosa perempuan bukan bapa dia tanggung yang tak kahwin. Banyak orang kita salah faham, dia kata perempuan ni kalau tak kahwin, siapa tanggung? Bapa. Kalau dia kata dah kahwin, siapa tanggung? Suami. Itu dalam konteks kalau tak ajar sahaja. Kalau dah ajar, bagi tahu, degil juga kan, bapak dia tutup pintu, dia panjat bumbung keluar juga kan. Kemudian bapak dia sekian, suami dia kata jangan, dia buat juga. Suami dia tak ada, dia sibuk dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Maka keadaan sebut suami tak tanggung. Jika tidak, nak habis dah para anbiya. Nabi Nuh AS bini dia kafir. Nabi Lut AS tu Allah kata dalam Quran surah At-Tahrim, Allah kata wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah Taala membuat permisalan, perbandingan untuk orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Kanata, dahulu mereka berdua ni tahta abdaini min ibadina salihin, berada di bawah jagaan dua hamba kami yang soleh. Itu dua nabi. Fakhanatahuma, lalu mereka berdua mengkhianati dua nabi berkenaan. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka mereka berdua tidak dapat, dua nabi tadi tak boleh menyelamatkan mereka berdua di sisi Allah Taala sedikit pun. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhirin, dan masuk, dikata kepada mereka berdua, masuklah kamu kedua dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Isteri nabi. Faham tak? Isteri nabi. So jangan rasa poyo kahwin ustaz, isteri ustaz. Lepas ni tiket juga tak ada. Semua orang bertanggungjawab atas diri masing-masing. Faham? Pasal itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Abasa, Allah kata fa idza ja'atis sakhah, dah bila datang hari kepekikan, jeritan hari kiamat. Yauma firrul mar'u min akhi, hari menlarinya seorang manusia tu daripada adik-beradik dia sendiri. Wa ummihi wa abi, dia lari juga daripada mak dia juga bapak dia. Wa sahibatihi, sahib lelaki, sahibah perempuan. Sahibah maksud dia bukan girlfriend, maksud dia isteri dia. Wa bani, dan juga anak-anak dia, semua lari. Nampak isteri dia kata yang dia lari. Kan, isteri dia sama orang. Likulli mri'in, untuk setiap manusia pada hari berkenaan, yauma idzin sya'nun, ada urusan, yughni, menyibukkan dia. Itu yang kita kata kerana tak ada siapa tanggung siapa. Tapi kalau suami tak ajar isteri, yes, dia bersalah. Allah akan hukum dia atas kesalahan tak mengajar. Tapi bukan maksud dia habis semua benda tu isteri tu buat, semua dia tanggung. Gila lah yang tu. Best je kan. One way ticket tu ni. Suami beban gila. Memang seorang lelaki dibebankan dengan banyak tugasan. Mana ditanya oleh Allah tentang keluarga dia, tentang jiran dia, tentang masyarakat dia sebagainya. Semua Allah tanya. Tapi untuk wanita tak ditanya siapa. Tanya tentang dia punya hubungan dengan suami dia, dengan Allah Ta'ala. Dah habis. Lain tak ditanya. Sebab kenapa wanita untuk siapa pening kepala? Oh, nanti susah lah jaga anak. Tak, itu je Allah Ta'ala beri kepada dia. Bahkan basuh pinggan bukan kerja dia. Kan? Basuh baju bukan kerja dia. Okay, itu tajuk dia. Tajuk dia lain suami dia. Jadi suara dalam perkara yang makruf, perkara yang elok, kena patuh. Lain tak ada. Juga pasal aurat kan, sekiranya sebab tu lelaki auratnya sikit. Ya, lelaki aurat dia sikit, perempuan aurat dia banyak. Itu sebab itu Allah Ta'ala adil. Orang tak faham je. Macam lelaki macam harta dia, boleh kena bahagi banyak tau. Mana dia kena tanggung keluarga dia, wajib. Kan? Anak dia, isteri dia wajib, confirm. Bapak dia, kalau mak dia kalau miskin, wajib. Adik-beradik dia, wajib. Kalau adik dia kaya, adik-beradik dia miskin, dia wajib tanggung. Bukan sunat, wajib lelaki. Kalau perempuan, tak boleh tanggung siapa. Hatta dia bagi zakat pada suami sendiri pun lepas. Tahu tak? Tahu? Suami boleh, isteri boleh bagi zakat pada suami. Kalau suami dia miskin, dia kaya. Okey, ini ya. Ya. Pasal apa? Pasal perempuan tak wajib tanggung sesiapa. Hatta anak dia sendiri pun nak susukan, dia kata dengan suami dia bayar. Kalau macam tu suami tak payah tanggung isteri je. Bukan. Kalau suami itu miskin sampai isteri boleh bagi zakat kepada suami. Maksud di sini, itu kalau bini tu baik hati, tak apa. Dia berlepas hak, tak apa. Dia kata
tak apa, I tak minta pada you. Tak apa. Kadang-kadang bini tu minta, lelaki tu kena cari juga. Wah, itu tajuk lain. Masalah dia berlepas hak. Tapi tengok macam dia kata nak nyusukan anak, dia kata apa? You bayar, I susukan anak. Kena bayar. Kena bayar. Kau tak nak, ada upah orang lain. Upah lembu seekor lah kan. Ibu neraka. Bukan. Masalahnya pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas orang yang dilahirkan untuk dia anak berkenaan. Wajib ke atas dia rizquhunna, beri rezeki pada wanita berkenaan. Wa kiswatuhunna, pakaian wanita berkenaan. Bil ma'ruf, dengan elok. Mana kena bagi? Pasal tak ada wajib tanggung. Pasal kalau seorang wanita dia ada duit, dia tak tanggung anak dia. Memang tak, Islam tak salahkan. Itu kenapa dalam Islam ni wanita ni tak diberikan tanggungjawab berat. Dengan sebab itu diberikan benda lain. So jaga. Tapi tak nak jaga benda tu, dia jaga tempat lain. Pergi sibuk, pergi Bosnia lah. Orang suruh jaga suami kat rumah, dia pergi Bosnia. Tu masalah jugalah tu. Maksud dia, jangan cari kerja yang Allah tak wajibkan. Dekatkan diri Allah Ta'ala dengan benda Allah Ta'ala suruh. Pasal dalam hadis Nabi SAW, hadis wali tu kan, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, dia kata, wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya, tidaklah seorang hamba tu dekatkan diri kepadaku, ahabba, lebih aku sukai, min taqarrubi ilayya bima aftaratu alaih, berbanding dengan dia dekat diri kepadaku dengan perkara kewajibkan. Mana kalau benda wajib digunakan untuk dekat diri kepadaku, itu paling aku suka. So kejar dahulu yang wajib, datang yang sunat. Kenapa? Bukan sunat ni, harus je. Datang dia kan, jadi haram pula tu ada. Kan pergi flight sini, flight sana kan, sibuk kan. Mangsa dia sibuk bangsa banjir. Tak nak suruh buat kerja tu pun untuk wanita. Lelaki je dia tanya. Perempuan tak dia tanya. So relax lah. Bagi relax pun tak mau. Nak dumpat juga. Kenapa suka masuk dalam surat khabar? Kan? Benda yang bukan kerja anda jangan buat. Kan dia macam orang miskin kan. Allah tak tanya pada mereka kenapa tak infak harta. Orang jahil, Allah tanya kenapa tak berdakwah. Allah tanya kenapa tak belajar. Ya. Allah tanya kenapa tak berdakwah. Kenapa kau tak nak berdakwah? Tak ada. Setiap manusia akan ditanya ikut kadar pemberian Allah Ta'ala kepada dia. So kalau seorang tu lahir sebagai wanita, jaga benda yang Allah Ta'ala jaga, suruh dia jaga saja. Jangan jaga luar daripada tajuk yang sepatutnya ke atas dia. Jelas? Okey, jadi dari asas tadi, mana kita kata cerai itu boleh jadi kadang-kadang mubah, kadang-kadang digalakkan, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram, kadang-kadang wajib. Kadang-kadang wajib berdasar pada situasi. Ya, tapi asas dia cerai tadi bukanlah benda yang digalakkan, melainkan pada keadaan yang tertentu saja. Jelas? Okey. Dan ni sambungan pada kita punya hari tu. Pasal dia kata dalam kitab kita belajar, dia kata wat talaqu darban. Dan faslun wat talaqu darban, dan cerai itu ada dua bentuk. Sarihun wa kinayah. Sarihun wa kinayah. Sarih maksud dia nyata. Wa kinayah maksud dia kiasan. Mana sebutan yang tak direct, indirect. Fasarihu salah satu alfazin. Dan sarih tu ada 3 lafaz. 3 lafaz Lafaz dia adalah talak. Talak maksud dia talak talak lepas. Firaq maksud dia pisah. Firaq maksud dia pisah. Wassarah maksud dia bebas. Sarah mana lepaskan Wala iftaq firaq fara alif qaf. Fara alif qaf talak, firaq, sarah. Firaq ni pisah, cerai. Pisahlah. Pisah. Talak ni maksud lepaskan kita dari kunta, kita lepaskan. Itu maksud asal dia. Firaq ni kita pecahkan, kita pisahkan. Sarah ni kita bebaskan. Macam orang dalam kurungan tawanan kita bebaskan. Punya sarah. Orang yang belenggu kita lepaskan. Punya sarah. Okey, saraha. Okey. Talak tadi lepas betul. Okey. Firaq tu maksud dia pisah. Sarah bebas. Okey. Cuma kena faham, ini kalimah bahasa Arab yang orang Arab pakai. Kalau dalam bahasa Melayu, orang Melayu kita kena lafaz, kalau perkataan cerai lah. Cerai, pisah, talak. Kalau kita orang Melayu kita sebut kan, sebutnya tu jatuh. Mana maksud ni, dia kata apa? Dan maksud dia dan yang nyata ni wala yaftakiru sarihut talaqi ila niyah, dan tak perlukan sarihut talak yang nyata lafaz dia ni kepada niat. You don't have to apa intention kau lafazkan, tak. Dia tak tanya. Bila kita orang kata pada isteri dia, seorang lelaki kata pada isteri dia, aku ceraikan kau, atau seorang lelaki kata pada isteri dia, aku pisah dengan kau,
Dia kata aku bebaskan kau, dia sebut macam tu saja, maka automatik benda berkenaan bukan lagi kias, dia adalah talak yang talak. Dia tak ditanya, mahkamah akan tanya, apa niat awak cakap? Dia tak akan tanya macam tu. Sebab kita kata pasal benda ni lafaz yang nyata. Kalau contoh orang tu English educated, dia kata divorce jatuh. Apa lagi perkataan bahasa Inggeris? Benda satu je. Divorce lagi ada lagi. Annul the marriage. Kan apa? Okay, batalkan perkahwinan. Okay, annulment. Annulment kan. I want an annulment kan. I give you and disebut macam tu je, jatuh. Tak ada maksud lain dah. Dia ada beza yang kita kata lepas ni ada kinayah. Okay, kenapa kita kata yang nyata ni macam tu? Tengok negara nombor 3. Liwurudi hadhil alfaz fi syara', kerana datangnya lafaz ini dalam syarak. Mana Allah Ta'ala gunakan lafaz ini menjelas kepada manusia berkenaan dengan pemisahan atau perungkaian perkahwinan dengan lafaz-lafaz tadi. Itu lafaz talak, sarah dengan firaq. Okey. Dan wa tukarriruha fil Quran bermakna talak. Allah Ta'ala ulang dalam Quran dengan makna talak. Contoh dalam surah At-Talaq ayat pertama. Dalam surah At-Talaq ayat pertama Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu ceraikan wanita, kamu mentalak wanita isteri, fatalliquhunna liiddatihin, maka talaklah mereka mengikut iddah mereka. Ini kita tahu yang dimaksud iddah tadi tu adalah cerai dengan kadar dia. Waktu tu dia dalam keadaan dia bersih, kamu tak sentuh. So, kenapa kalau orang tu ceraikan isteri dia tak ikut iddah yang betul, maka Allah Ta'ala murka, marah. Nabi marah, maka Nabi suruh rujuk balik, betulkan balik keadaan tadi. Dan bahkan dalam keadaan iddah tadi, isteri tadi bukan lepak kat luar. Lepak luar atau lepak luar ataupun laki tu kurang bijak, lari ke hotel pun salah. Dalam tempoh 3 kali suci atau 3 kali haid tadi, wanita tu kena duduk dalam rumah yang sama dengan suami yang menceraikan dia. Bukan dia tinggal kat luar rumah. Masalah pandai-pandai nak duduk kat katil mana terpulang, itu pandai-pandai. Tapi jangan keluar dari rumah berkenaan. Kalau terjadi hubungan, maka dikira rujuk. Automatik. Ya, saya automatik. Bukan kira zina. Bukan zina. Dikira dia pasal benda tu dikira rujuk tadi dengan cara lafaz atau perbuatan. Automatik. Nanti kita tajuk rujuk, nanti kita masuk. Tapi itu sebab kenapa bila cerai kali kedua, lepas cerai kali kedua, cerai kali ketiga tak ada iddah dah. Sebab apa? Diorang dah orang berasingan. Pasal bini tu dia akan keluar daripada rumah berkenaan dan suami tak boleh tanggung dia dah. Tak ada iddah tadi, akan tinggal dalam rumah berkenaan. Tapi kalau dalam iddah yang masih boleh rujuk, maksudnya cerai kali pertama, cerai kali kedua, ketika waktu berkenaan, isteri tadi kena duduk dalam rumah suami yang cerai dia. Ini banyak orang langgar, tak tahu kenapa masyarakat kita ni. Sejak Malaysia macam tu dah. Lepas tu, semua ayah. Itu yang kita kata menentang. Allah Ta'ala tak arahkan macam tu. Sekiranya kita menyalahi sunnah lah, menyalahi arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan kita kata pasal Allah Ta'ala akan sebut dalam Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tinggallah surah At-Talaq, tinggalkanlah mereka, bagilah diam mereka dalam rumah, daripada apa, min haitsu sakantum min wujdikum, daripada apa yang kamu perolehi, daripada kemampuan kamu. Mana kamu tak boleh keluarkan mereka daripada rumah tadi. Biarkan mereka dan tempat tinggal kamu. Dia lari, Ustaz. Dia lari, itu masalah. Dan tu kita kata yang masyarakat kita, tu sebab kenapa dia sebelum kahwin, sebab kenapa kena belajar. Itu masalah kita. Pasal orang tak faham hak. Perempuan tak tahu hak dia apa, lelaki tak tahu tanggungjawab dia apa. Dan masalah. Ya. Sebab nak kadang-kadang terlepas cakap awal, sayang lagi. Tapi apa? Dah terlepas cakap. Lepas tu ego tinggi sikit, datang kawan kata kau jangan bagi pecan. Datang adik-beradik cocok pula. Mak mentua kebetulan tak sayang pula. Tu sebab kenapa jangan lari. Duduk diam dulu. Ya. Kalau dah tempoh dah duduk rumah, tengah dituduh. Tak, dia masih lagi suami dia. Kan? Lepas edah tadi baru dia jadi orang asing. Kalau pasal edah yang boleh rujuk tadi, yang dalam surah Baqarah katakan, apa, at-talaqu marratan, talak yang boleh rujuk tu 2 kali je. Kalau talak kali ketiga tak ada dah rujuk, maka isteri tu memang tak tinggal pun rumah lelaki berkenaan. Dalam talak yang kali pertama, kali kedua, maka dalam rumah tu lagi duduk dia. Yang ketiga dia Cina buta. Melayu buta. Cina buta, asyik Cina je buta. Okey. Maksud dia sekarang ni mana dalam keadaan tadi memang dia kena tinggal rumah berkenaan. Bukannya duduk kat luar dalam edah. Nanti kita sebut tentang edah lepas ni. Tapi tajuk asal dia tinggal rumah tadi. Hikmah dia supaya kalau ada lagi sayang, dia akan nampak balik. Dia diam kan. Kadang ego, lelaki ni ego. Kan? Dia dah ludah tak jilat balik.
Talak 3 ni kan? Bohong jilat juga. Okey. Talak 3 ni maknanya 3 kali kan? Kali ketiga kata. 3. Tapi kalau orang Melayu yang pertama sekali dia dah cakap, saya cakapkan talak 3. Boleh macam tu? Yang itu kita kata nanti kita masuk berkenaan dengan 3 jatuh 3, 3 jatuh 1. Itu ada tajuk pembahasan dia. Pasal benda ni sebenarnya zaman Rasulullah SAW dahulu, zaman Abu Bakar dan awal zaman Umar, 3 jatuh 1. Orang tersebut berapa puluh pun disebut jatuh 1 je. Tapi bila lepas Umar lihat lelaki-lelaki ni suka mainkan talak. Maksudnya dia bantai 3 straight, lepas tu bini tu macam sedih. Main sini. Yang kali yang buat lagi. Dia saja gunakan benda tu untuk kenakan isteri dia. Dan Umar nampak benda tak boleh. Dan Umar kata, apa dia cakap kita jalankan. Dan benda ni disepakati oleh para sahabat. Yang sebab itu kita kata benda ni yang dipegang oleh para ulama' selepas daripada itu. Itu 4 mazhab kata, kalau kata 3, jatuh 3. Cuma bila kita rujuk hadis Nabi, dan kita jumpa bahawa sebenarnya bukan macam tu. Maksudnya berdasarkan keadaan. Kalau di Malaysia saya tak pasti. Kalau di Yaman, hakim akan tengok keadaan. Apa? Dia kata, dia akan tanya, suami kau memang mulut macam ni ke? Bini dia kata memang macam ni. Dan hakim tu akan jalankan 3-3. Kalau dia kata suami tu contohnya macam hari tu je terjadi dan orang kata menyesal sebagainya, hakim tengok keadaan dan hakim akan jatuhkan 1 berdasar keadaan. Kalau di Yaman, kalau di Malaysia saya tak pasti. Saya tanya tu, ada orang pejabat mufti wilayah kata ada kes-kes yang diorang jatuhkan 3 jatuh 1. Pasal benda tu pasal benda ni adalah fatwa berdasar pada dalil. Kalau ada dalil lebih kuat, maka kita pakai dalil kuat, tak ada masalah. Cuma dahulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia di antara benda yang orang menyampahkan dia, marahkan dia, kes ni lah 3 jatuh 1. Sedangkan benda tu bukanlah kesalahan beliau. Pada pendapat 3 jatuh 1 tadi datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis Nabi menyokong 3 jatuh 1. Itu tajuk lain. Okey, tapi secara asasnya lafaz talak itu Allah Taala gunakan dalam surah At-Talaq. Wahai Nabi, bila kamu mencerai, mentalak isteri, maka talaklah mereka dengan mengira iddah mereka. Dan macam saya kata tadi, iddah tadi datang dalil menjelaskan iddah tadi maksudnya tempoh 3 kali suci mereka atau kali haid mereka, dan sama nak ceraikan dalam keadaan bersih, tak sentuh. Bersih yang dia tak pegang isteri tadi. Bukan dalam keadaan haid atau dalam keadaan cerai itu. Kalau dia buat juga, maka arahan daripada mahkamah kalau tahu benda berkenaan, suruh rujuk balik, tunggu sampai bersih, kemudian haid balik, kemudian bersih, barulah boleh cerai atau nak pegang. Ya. Ketika waktu berkenaan Allah kata wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna, dan suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka balik. Pasal tu sebab tak keluar lagi tajuk tadi. Dia kena tinggal di rumah tu, bukan tinggal rumah orang lain. Pasal masih hak suami tadi. Walaupun tak setuju masalah dia, tak jatuh pun, dia tak nak pun. Tapi tajuk dia tadi, kalau dia kata wanita tadi tak puas hati kerana suami dia pukul, kau bawa kes balik, kes lain pula. Faham tak? Tapi atas dasar untuk merujuk tadi, itu hak suami tadi. Nanti kita akan masuk pula bab rujuk. Belum lagi? Tak habis lagi. Ni baru cerita perkataan talak je. Qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-28. Ayat ke-28 Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata pada Nabi supaya kata pada isteri-isteri dia. Kan bila kita cerita itu, isteri Nabi SAW pernah minta daripada Nabi SAW hak punca dia, sebab orang suka bagi hadiah pada Nabi. Tapi hadiah tadi tak turun ke bawah. Dapat Nabi agih, dapat Nabi agih. So last sekali kan isteri Nabi jumpa ramai-ramai. Dia kata, ya Rasulullah, mana hak kami? Nabi dengar benda berkenaan, Nabi marah. Yelah macam kita lah, kalau kita ajar orang untuk bersedekah dan sebagainya, tiba-tiba datang anak kita buat di opposite benda kita. Mana perasaan kita? Jadi Nabi SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi secara asasnya memang isteri Nabi patutnya faham dah apa yang Nabi nak buat. Tapi bila orang minta hak, maka Nabi marah. Dan Nabi sumpah tak nak sentuh isteri selama sebulan. Dan ketika tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah pada isteri-isteri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kamu semua nakkan kehidupan dunia, wa zinatah, dan perhiasan dunia, fata'alai, mari sini, come, umatti'kunna, aku beri apa benda kau nak. Umatti'kunna, mana aku senang lenangkan kau dengan apa yang kau nak. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamilan, tapi aku lepaskan kau dengan lepas yang baik. Maksudnya sarah itu digunakan dalam lafaz tadi untuk apa? Pisah, cerai, talak. Maksudnya walaupun kalimah tadi digunakan untuk nyata. So kalau anda kata orang tu guna bahasa Arab, sarah tuki, dia kata pada isteri dia, kan, dia tu orang Melayu tak pakai lah. Orang Melayu tak pakai. Ayat tu khusus untuk Nabi saja kan? Tak, dipakai untuk semua. Pasal lafaz tadi lafaz yang digunakan untuk perceraian.
Okay? Dan juga dalam surah At-Talaq ayat kedua, Allah Ta'ala nyatakan au farikuhunna bima'ruf, ataupun pisahlah mereka dengan dengan baik, atau pisahlah mereka dengan baik. Mana Allah Ta'ala gunakan fariq, mana dari firaq, maksudnya faraqa, pisah, maksudnya digunakan. So 3 perkataan ni tadi, talak, sarah, firaq, digunakan dalam Quran dengan lafaz by word. Dengan sebab itu para ulama kata ini lafaz-lafaz yang dikira penggunaannya adalah tanpa niat pun jatuh. Tanpa niat pun jatuh. Macam kita orang Melayu kita perkataan cerai. Mana bahasa Arab mana ada perkataan cerai? Tak ada pun ustaz dalam bahasa cerai. Ini kita belajar ni talak, sarah dan juga apa? Firaq. Tapi suami saya pakai perkataan cerai. Ini terjemahan dia bagi kan tu. Kan? Maksud dia benda tadi digunakan untuk guna penggunaan bahasa saja. Kalau bahasa Melayu kita apa yang paling nyata? So, nyata macam pisah. Macam kalau anda kata tapi kalau macam masyarakat kita berpisah tu ada meaning 2. Kan? Awak balik rumah bapak awak ada 2 meaning. Separate dan sebagainya, ada meaning yang lain. Tapi itu asas. Kita kata dalam Islam tak ada yang separate. Kalau ikutkan Islam tak ada separate macam tu. Mana air tu kau duduk dalam rumah tadi atau kau bercerai. Bukannya maksud dia boleh seorang duduk hotel, seorang duduk ni. Ini ikut Mak Saleh. Tahu? Ingat Mak Saleh buat macam tu. Kan dalam cerita tu pelakon-pelakon tu laki duduk sini, New York pun boleh sini. Yang ikut pelakon buat apa? Sunnah pelakon. Bukan sunnah Nabi, sunnah artis, actress. Siapa ajar? Islam tak ajar macam tu. Maksudnya kalau anda nak ikut Islam, ikut cara Islam. Pisah dengan betul, duduk pun dengan betul. Bukan dengan cara sesuka hati. Ubahkan. Jadi itu kenapa perkataan pisah tadi mungkin dalam masyarakat kita dah terkesan dengan Inggeris punya fahaman. Dia ada tajuk pisah tapi tak cerai. Dia ada pengertian itu. Tapi itu sebab kenapa kalau ikutkan dalam ayat bahasa Arab tadi, firaq, pisah tadi dah jatuh. Tapi dalam masa yang sama dalam masyarakat kita ada penggunaan yang tidak macam tu. Tapi yang kalau masyarakat kita yang nyata, cerai, talak, 2 tu nyata. Pisah, hakim tanya, apa maksud awak? Itu akan masuk pada pengertian nombor 2. Mana cerai dengan kata-kata yang tak direct, indirect punya lafaz. Yang direct, biasa bahasa Melayu dia cerai, talak. Ada lagi? Kok saya lupa? Saya lepaskan awak. Awak nak keluar pergi jalan, pergilah pergi pasar raya. Saya tak kisah. Tak boleh. Lepas lagi. Tak boleh. Dia tengok juga. Kan orang pengenal kita kata, saya lepaskan awak. Lepas tu bini tu pergi pasar raya. Maksudnya lepas pergi pasar raya bukan sama. Kalau bini tu Mesti ada sebut kan? Lepaskan saya. itu tak boleh apa. Lepaskan saya. Mana dia minta lah guling-guling pun. Bukan saya kat minta tu. Dia kata ceraikan saya, dia guling-guling kat tanah. Tak jalan juga. Kena lelaki yang nafaskan. Tak lah, maknanya kadang disebut lepaskan tu, maknanya cerai. Kalau isteri tu kata lepaskan. Ya, kalau suami dia kata ambil lah, ada yang jatuh. Janganlah lepaskan tu sebab lelaki ni dia belajar jangan suka apa? Cabar mencabar tau. Syaitan akan kecut tengah. Yang perempuan kan nanti macam kita ceritakan Abu Hanifah buat tu untuk bagi lepas apa isteri dia kata dia diam tak cakap dengan suami dia. Benda ni kan. Jadi suami dia kata kau tak cakap dengan aku sampai subuh, maka jatuh talak. Lepas tu bini dia buat tak tahu, buat degil. Kan last sekali dia takut bini dia tercerai daripada dia gila. Dia pergi jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah panggil muazzin, kau azan sekarang. Azan. Lepas tu kan dia balik rumah. Kau balik rumah, kau pergi jumpa isteri kau sekarang. Lepas tu ni azan. Zaman tu tak ada jam. Dengar azan, bini dia berkata, Alhamdulillah yang terlepaskan aku daripada engkau. Yang suami dia kata, terima kasihlah kepada Imam Abu Hanifah menyebabkan kau kekal bawah jagaan aku. Pasal dia kata tak nak cakap sampai azan subuh. Kawan azan tu kan azan subuh. Jadi secara tak langsung, yelah kadang-kadang benda macam ni, degil ni jangan main lawan tau. Dua-dua suami isteri jangan lawan. Jangan siapa nak menang. Memang tak boleh menang. Memang syaitan akan masuk dalam tengah. Pasal benda tadi menyusahkan kehidupan. Pasal dia akan menyebabkan banyak benda. Kan anak dan sebagainya. Pasal benda tu ego je. Sebab yang kita kata jangan gunakan. Jangan lelaki kata saya serahkan hal daripada awak. Jangan buat. Bini kau dapat bercerai lelaki, tak boleh dapat pergi pasar raya pun dia marah. Tak cerai. Kenapa tak ada orang pasar raya? Kan? Tak kaki sebagainya. Kalau orang cakap dengan saya kata saya 8 orang kakak, saya tahu. Kan? Ada 8 contoh saya boleh tengok depan saya. Kan? Saya nombor 13, jadi saya tahu nombor 8 orang atas saya tahu perangai. Jadi maksud dia kalau kata macam ni perangai, ada aje contoh yang 1 million kakak saya. Okey. Jadi itu sebab kenapa perempuan dia tak boleh pegang talak. Memang kalau dia pegang talak masalah. Kan? Sikit je. Balik lambat sikit, cerai. Suami tak buang sampah, cerai. Kan? Suami tak senyum pada adik-beradik dia, cerai. Gila betul kan? Tapi lah memang biasa emosi ni tu. Sebab lelaki kena pandai sikit, jangan jadi macam tu.
Kau lelaki pun juga emosi juga masalah. Kan? Tu zaman kita sekarang ni banyak orang belajar nak kahwin tapi tak belajar ilmu tentang perkahwinan. Dia tahu ilmu perkahwinan tu tentang cara nak tidur je. Macam nak tidur, itu ilmu perkahwinan dia. Ilmu muamalah ni, apa yang boleh cakap, apa tak boleh cakap, itu penting. Ini sibuk berkenaan masalah tidur. Buat anak pandai, tapi sekejap lagi tak tahu patutkah aku marah ke tidak, patutkah aku lafazkan tidak. Itu penting. Bila masa patut jadi layan dengan baik, bila masa patut bertegas, tegas macam askar je, tak boleh. Kan? Kenapa? Kan? Bila balik dia bila dia jadi askar, masalah juga. Kan? Tak boleh yang tu. Maksud dia ada keadaan-keadaan yang kena perhatikan. So suami kena pandai, okey? Okey, jadi lafaz-lafaz tadi lafaz dikira sebagai apa? Lafaz-lafaz yang nyata. Tak perlu kepada apa niat lafazkan. Mahkamah takkan tanya. Cuma kita dalam masyarakat kita normally dalam bahasa Melayu je cerai, talak. Macam tadi lepaskan tadi still ada ni. Saya lepaskan awak, akan tanya apa maksud dia. Kalau yang cerai talak ni confirm. Kalau bahasa Inggeris divorce annulment I give you an annulment. Dia cakap macam tu kan. Annulment mana rungkaikan perkahwinan tadi. So benda tu nyata, dikira sebagai soreh, bukan kinayah. Okey. Wal kinayata, dan kinayah pula maksud dia yang bersifat dengan bentuk dia bukan nyata. Kullu lafzin, setiap lafaz ihtamalat talaq, merangkumi pengertian talak. Ada maksud talak, maksudnya dah lepas, bebas, saya bebaskan awak. Gimana? Pergi Sogo. Ada sale sekarang? Ke lepas dah? Ada? Okay. Oh kan, Jasko Jasko ada sale. Kalau tak ada anak kecil tak payahlah pergi. Kan, beli baju sekolah adalah. Kalau anak besar-besar saya buat pergi buat apa? Kan? Okey, so dia lafaz yang kita kata kinayah tadi, dia ada mengandungi maksud talak. Ihtimal talak wa ghairuhu. Dia ada maksud talak, maksud cerai, dan ada maksud bukan cerai. Wa yaftakiru ila niyah, dan perlu pada niat. Maksudnya kalau orang lafazkan lafaz tadi, perlu tanya niat dia kenapa. So mahkamah bila suami itu kata pada isteri dia, saya bebaskan awak, saya lepaskan awak, mahkamah akan tanya apa maksud awak cakap. Kau cerai tak ada maksud lain dah, talak tak ada maksud lain dah. Tapi bila sebut perkataan macam tu, atau pergi balik rumah mak awak, pergi balik rumah bapak awak, pergi balik kampung awak, belum tentu lagi. Sebab itu akan tanya apa niat dia. Dok nombor 4, kakaulihi SAW, seperti sabda baginda SAW, atau seperti kata-kata apa, kata-kata seorang lelaki kepada isteri dia, ilhaqi bi ahlik, pergi ikut keluarga kau balik, pergi ikut keluarga kau balik. Ataupun ma anti bi imrati, kau bukan isteri aku. Sebutnya tu. Tapi mahkamah akan tanya apa maksud awak. Ataupun anti khaliyah, engkau bebas. Yang tadi dah, you are free. Cakap yang tu kan. Dia kata lantak kau nak buat apa. Lantak kau nak buat apa tu, maksud dia ada tengok apa maksud cakap. Okey. Fa inna wa talaqan, kalau dia meniatkan talak, tuliqat, maka isteri tadi tertalak. Lima rawahul Bukhari, kerana hadis oleh Imam Bukhari, hadis nombor 4955. 4955 an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jun, orang Arab ni nama-nama dia kabilah-kabilah dia kan, kita tak kenal semua. Jadi ada seorang wanita ibnatal Jaun, seorang wanita ni terkenal dengan gelaran sebagai ibnatal Jaun. Dia actually adalah antara anak dara yang nikah dengan Rasulullah SAW. Tapi kes dia lamma udkhilat ala Rasulillah, dan bila dia dibawa masuk untuk bertemu Rasulullah, dana minhu, Nabi datang dekat pada dia. Qalat, dia kata, a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Dia cakap pada Rasulullah. Kes dia sebab apa? Ada isteri Nabi yang lain ajar pada dia, Nabi sayang kau lebih kalau kau cakap macam ni bila dia dekat dengan kau. Maka dia pun budak tak tahu apa, bila Nabi datang dekat kat dia, dia pun kata a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. So Nabi pun kata apa? Laqad udti bi azim, engkau telah minta perlindungan dengan benda yang besar, dengan satu yang besar. Okey, maksudnya engkau minta Allah Taala daripada aku, kan? Ilhaqi bi ahlik, pergi balik ikut keluarga engkau. Okey? Maksudnya bila cakap suruh balik ikut keluarga engkau tu, itu adalah jadi talak. So Nabi ceraikan dia dengan lafaz itu. Tak gunakan lafaz balik keluarga engkau, maksudnya nanti sebulan lagi aku datang ambil balik, tak. Tapi niat dia untuk cerai dan jatuh cerai. So ini dipanggil sebagai kinayah.
sebagai cerai yang bukan dengan lafaz direct, indirect word. Lafaz, phrase tu bukan yang nyata. Kalau dia kata yang nyata tadi macam kita adalah cerai, talak. Kalau dia kata pergi balik rumah, surat kau nak buat apa? Nantak kau lah. Sebagainya. Tengok benda. Kalau ada meaning talak, maka jatuh talak. Jelas? Wa illam yanwi talaqan la tutlaq. Kalau orang tu lafazkan lafaz macam ni tapi tak niatkan dengan talak, dia tidak tertalak. Dalla ala zalika, menunjuk kepada demikian. Ma rawahul Bukhari, apa dia kalimah Bukhari, hadis nombor 4156, dan Muslim hadis nombor 2769. Fi hadis, dalam satu hadis, takhallufi Ka'b bin Malik. Dalam hadis berkenaan dengan kata apa, tidak hadirnya Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu an ghazwati Tabuk, daripada hadir bersama Rasulullah ketika perang Tabuk. Dia actually ada 3 orang bersama-sama dengan dia ketika tu, 3 orang. Dia actually ada ramai yang tak datang ikut perang. Kata 70 orang, 70 lebih orang yang tak datang ikut perang ke Tabuk. Yang peperangan tadi tak dapat bertempur sebab apa? Sebab musuh tak datang. Okay, tapi anyway, dalam peperangan berkenaan bila tak datang tadi, Ka'ab bin Malik dia kata, dia sebenarnya dia dah buat persiapan nak keluar jihad dengan Rasulullah. Tetapi bila sampai tempoh, tak apalah, nantilah dulu. Dia gunakan duit yang dia ada, bekalan dia ada untuk pergi perang tadi. Dia tahu nak keluar, tapi dia gunakan dahulu benda lain. Tiba-tiba last kali bila Rasulullah SAW dah keluar betul, dia tak ada bekalan untuk keluar. Lalu dirasakan benda berkenaan macam satu pengkhianatan daripada diri dia. Jangan cuit. Okey. Adalah pengkhianatan daripada diri dia, Maksud apa? Nanti kan masuk dalam video. Masuk dalam apa? Dalam recording. Okey. Jadi dia rasakan bahawa dia telah mengkhianati Rasulullah. So apa dia buat? Bila Rasulullah datang pulang dari peperangan, orang 70 orang yang ramai tadi kata kami ada alasan, kami ada sekian, tak perang sebab sekian, minta ampun Allah Taala untuk kami. Semua mereka tu apa? Nabi doakan untuk minta keampunan bagi mereka. Tapi dia dan 2 orang lagi ahli Badar yang sertai perang Badar, bertiga lah bersama dengan dia, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata kenapa? Dia kata apa? Kami tak ada alasan. Maksudnya dia mengaku betul dia tak ada alasan. Sebenarnya pasal dia rasa dia menangguh-nangguhkan tadi, menyebabkan maka akhirnya tak pergi perang bersama Rasulullah. Anyway, bila Rasulullah balik dan bila datang macam tu, dia disuruh minta ampun, Nabi diam. So diorang diam ramai-ramai masa sama-sama dengan isteri dengan 2 orang tadi, ahli Badar tadi menangis kerja dia. Yang dia pula tak tahu nak buat apa. Duduk kat rumah, tak datang pergi masjid tak boleh, nak bercakap orang tak layan. So last sekali apa jadi? Qala, berkata beliau, lamma madat 40 minal khamsin. Bila berlalu daripada hari ke-40 daripada 50 hari mana dia actually pasal tunggu wahyu tak turun untuk berikan keampunan ke tidak pada mereka. Wastal basal wahyi, dan wahyu terhenti. Mana tak lambat turun, tak datang berkenaan dengan tajuk mereka. Wa idza Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW ya'ti, ni datang kepadaku. Rasul kata apa? Faqala, utusan Rasulullah, Rasulillah, utusan Rasulullah datang jumpa aku, dan dia kata inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Sesungguhnya Rasulullah SAW perintahkan engkau supaya engkau apa? Menjauhi isteri engkau. Mana sebagai hukuman dia ada 50 hari ditunggu. Hari ke-40 tu, baki 10 days sebelum turunnya wahyu tu, datang utusan Rasulullah cakap pada dia, pasal dia kan nak kata minta ampun, dia kata Rasulullah ampunkan, minta ampun kata untuk aku. Nabi diam. Bila Nabi diamnya Nabi tadi sampai peringkat dia tak tahu dimaafkan ke tidak dan sebagainya. Rasulullah tak diampunkan lagi. Apa jadi? 40 hari, 50 hari sebenarnya. Dia 3 orang ni diberikan, orang kata apa, dipulaukan dan sebagainya. Nabi tak cakap apa, Nabi tunggu wahyu. Pasal dia orang minta supaya benda tu daripada Allah Ta'ala. Maka tunggulah 50 hari. Tapi hari ke-40, wakil Rasulullah datang, cakap pada dia, Rasulullah perintahkan engkau untuk jauhi isteri engkau. Fakultu, lalu aku kata, Ka'ab bin Malik kata, utallikuha ammadha af'alu, adakah aku ceraikan dia ataupun apa aku buat? Lepas tu, lalu berkatalah utusan Rasulullah kata, bal i'tazilha, bahkan jauhi saja isteri engkau. Mana jauhkan dia daripada isteri engkau saja. Fala taqrabannaha, jangan kamu dekati dia. Fala taqrabannaha, jangan kamu dekati dia. Qala, berkatalah Ka'ab bin Malik ketika itu, faqultu li imraati, aku cakap pada isteriku, ilhaqi bi ahlik, pergi balik rumah keluarga engkau. Pergi balik ikut keluarga engkau. Maksudnya lafaz tadi bukan maksud untuk cerai. Tapi Nabi kata pada Ibnu Jaun, ilhaqi bi ahlik, cerai. Yang ini lafaz yang sama tapi tidak
cerai. Ini dalil menunjukkan bahawa lafaz tadi. Tapi lepas hari yang ke-50, mereka dapat wahyu Allah Ta'ala ampunkan mereka. Bahkan yang 70 orang tadi tu tak diampunkan. Ya. 3 orang je dapat keampunan. Pasal diorang cakap benar. Yang tadi macam-macam lah kata, anak sakit lah itu dan sebagainya. Pasal Allah Ta'ala tahu yang sebenarnya. Tapi 2 orang ni, dia tak ada alasan. Kami tak ada alasan. Tapi ya, dia tak ada alasan, Nabi diam. Nabi diam, tak ada doakan keampunan. Tapi akhirnya Allah Ta'ala beri keampunan pada 3 orang. Allah Ta'ala kena kepada 70 orang tadi. Itu beza dia. Sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni kisah dia. Tapi yang kisah dia adalah ketika Nabi kata dengan dia, suruh jangan dekati isteri. Dia pun kata pada isteri dia, ilhaqi bi ahlik. Tapi bukannya maksud cerai. Lafaz bunyi yang sama Nabi lafaz kepada Ibnatul Jaun yang kata pada Nabi, a'udzubillahi mink. Tapi yang Nabi cakap tu jadi cerai, jadi cakap tak jadi cerai. Ini dia panggil lafaz yang double meaning. Boleh jadi maksud cerai. Dia kata, lantak engkau lah, suka hati engkau lah nak buat apa. Lafaz itu 2 meaning. Bahkan bahaya dia kalau bahaya, saya serahkan hak awak kepada diri awak sendiri. Itu bila-bila masa bini tu boleh gunakan. Itu sebab kenapa dalam 3 perkara 3 perkara. Salasun, 3 perkara. Jidduhun najid wa hazluhun najid. Gurau, sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. 3 perkara Gurau dia sungguh, sungguh dia sungguh. Nikah, cerai, rujuk. Atau nikah, cerai, pembebasan hamba. 3 ni. Jangan sekali-kali gunakan suka hati. Nikah, cerai, rujuk, atau nikah, cerai dengan bebaskan hamba. Kalau orang tu ada hamba, dia kata, aku bebaskan kau. Gurau je. Tak ada. Tak ada gurau. Macam tak pasal cerai kan, nikah. Aku nikahkan dengan anak aku. Tak jadilah. Tak ada. Dia tak ada yang tu. Dia tak ada gurau. Sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. 3 perkara termasuk dia yang ni. Tu Nabi tekankan. Okey, fa'ala zalika khasyata an yukhalifa amra Rasulillah. Dia perintahkan isteri dia untuk pergi. Nabi cuma kata jauhi isteri kau. Tapi dia kata suruh bawa hantar balik kampung. Cuma dia buat perkara berkenaan kerana apa? Bimbang an yukhalifa amra Rasulillah. Dia akan menyalahi perintah Rasulullah SAW. Wa yu'ashiraha, dan dia buat hubungan dengan isteri dia idza baqiyat indahu, kalau isteri dia kekal kat rumah dia tadi. Falamma nazalat taubatuhu raja'at zaujatuhu ilaihi, dan bila turun saja taubat untuk dia, Allah Ta'ala berikan taubat kepada mereka 3 orang tadi. Raja'at zaujatuhu ilaihi, pulanglah balik isteri dia kepada dia. Walam ya'murhu Rasulullah SAW bifiraqiha, Nabi tak suruh pun dia pisah dengan isteri dia. Au bitajdidi aqdihi 'alaiha, ataupun membarui akad dia ke atas isteri dia. Tak ada akad baru. Pasal dia suruh balik jumpa keluarga sebab arahan Nabi SAW. Sekarang kata, doktor kata kuarantin. Kan dia kata, awak kena H1N1. Lepas tu bini tu nak duduk juga. Saya nak duduk dengan abang juga. Biarlah sama-sama mati. Kan perempuan ni kan masalah kan, sentimental. Anyway, kalau dia tu, dia kata balik rumah mak awak. Kan? Bukan maksud cerai. Balik rumah keluarga awak. Kan doktor kata kan, maksud dia kalau dia kata duduk dekat-dekat, dia batuk-batuk, kena bini dia pula. Mungkin dia tahan, bini dia tak tahan. Mungkin dia mampu untuk bernafas, bini tak mampu bernafas. Jadi banyak H1N1, dia benda tu dia serang pernafasan kan. Orang tu dia tak boleh bernafas. Kadang-kadang dia lupa bernafas. Dia cakap, dah bernafas ke belum? Macam tu. Dia tu. Dan dia kalau macam petang-petang tu, dalam maghrib, isyak kan, itu dia sejuk, badan dia sejuk, bukan panas, sejuk. Badan dia sejuk. Dia rasa kesejukan. Pakai selimut pun tak ada, dia takkan peluh. Itu H1N1 tu. Anyway, kalau suruh bini lari lah. Bini pun dengar lah cakap, saya sayang abang, takkanlah saya tinggalkan abang, blablabla gitu kan. Orang tu balik-balik lah kan. Tak dengar cakap dah, bini kena sekali. Okay, anyway, bila kata macam tu kan, maksud dia kalau dia kata balik rumah awak, dia marah bini dia, tidak dikatakan cerai. As long as dia bukan cerai lah. Kalau dia niatkan cerai, jatuh cerai lah. Anyway, Nabi macam Nabi kata, bila Nabi kata dengan dia, jangan sentuh isteri kau, jauhi isteri kau, dia suruh balik rumah keluarga isteri dia. Tapi dalam sama, bila bini dia batal balik, Nabi tak suruh dia tak suruh pisah ataupun tak suruh perbarui akad nikah. Menunjukkan bahawa isteri tak terpisah walaupun dengan lafaz ilhaqi bi ahlik. The same word tapi tidak menunjukkan cerai. Fadalla, maka menunjukkan ala bahawa bahawa ilhaqi bi ahlik, lafaz yang digunakan oleh dia, balik ikut keluarga kau balik, laisa min alfazit talak, bukan lafaz talak yang nyata. Bahkan dia adalah kinayah. Irsal basal wahyu, mana lewat turun wahyu. Mana lepas kejadian berlaku tu 50 hari dia orang tunggu untuk wahyu baru turun, beri taubat pada mereka, dan akhirnya turun taubat lepas 50 hari. Sabar je kan, dia tunggu. Yang lain-lain tu kelentong, tapi dapat pengampunan, Allah Taala batalkan balik keampunan untuk mereka. Sebab kenapa jangan bohong
Faham Jadi okey, jelas. Berkenaan dengan lafaz ni ada dua. Satu yang kinayah, satu yang soreh. Yang soreh, yang kinayah. Jelas? Ada soalan? 29 baru 9.30. Ada 15 minit Kena balik dah. Ya. Ya, pasal nikah macam mana? Macam mana? Gurau sama sungguh. Gurau dia sungguh-sungguh. Nikah macam contoh macam saya ada anak. Saya tak ada anak, alhamdulillah. Saya kata dengan Tuan Haji. Kalau saya kata dengan Tuan Haji, Tuan Haji saya nikahkan anak saya dengan Tuan Haji. Tuan Haji kata, saya terima nikahnya. Jatuh. Tentu walaupun Jatuh. Ini saksi semua. Jatuh. Jalan. tapi mesti datang daripada dia tawaran penerimaan. Ijab, qabul. Ijab. yang kata nikah tu, katakan perempuan tu, saya nak nikah dengan awak. Tak edi. Pasal dia wali. Boh. Best gitu. Kalau ada kata baik soalan. Sini, Taji. Dia dalam tajuk ni, konsep dia. Okey, ini yang tajuk dalam mazhab Abu Hanifah. Kita bincangkan hari itu dalam lafaz untuk pernikahan seorang wanita dipegang oleh wali dia. Oh, wali mesti datang dia wali. Ya. Pasal ini banyak tajuk, antaranya kehormatan dia. Kalau orang perempuan tu datang tak ada wali, tak ada siapa sebagainya, orang pijak suka hati dia. Orang tak kisah dengan dia. Kan dia nikah apa tinggalkan. So tak ada siapa jaga kehormatan dia. Dengan sebab itu Allah Taala jadikan ada wali. So wali ni tadi penjaga dia mungkin bapak dia, mungkin atuk dia, mungkin abang dia, mungkin adik dia, mungkin apa saudara dia yang sudah bapak ataupun sepupu dia. Orang-orang yang dikatakan menjadi waris dia kalau dia mati. Dikatakan lelaki Okey. Dalam konsep ni, konteks pelafazan tadi, memang mesti datang daripada orang berkenaan. Kalau ikut jumhur para ulama, kerana Nabi kata la nikaha illa biwali wa syahidain. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan juga dua saksi. Cuma Abu Hanifah rahimahullah, dia letakkan wali tadi bukan pelafazan nikah tadi bukan daripada wali. Bahkan perempuan tu kuasai diri dia sendiri. Dalam masalah macam tu aja kata, aku nikahkan diri aku dengan kau. Kan? Waktu lelaki kata aku terima nikahnya. Abu Hanifah kata valid, tapi syarat dibuat di hadapan wali syar'i, wakil syai'in, wakil kerajaan. Tu tajuk yang lain lah. Bukan maksud dia duduk dalam bilik lepak-lepak seorang. Kita camping lama ni, jalan atas bukit ni, nikah dengan you lah. Kan? Itu tak ada dengan ngarut kan. Ni tak tahu jalan keluar ni boleh keluar ke tidak, kita nikah awal. Kan? Tak ada, tak halal. Tak, ini mengarut betul kan. Tak boleh. Maksud dia pasal itu yang membezakan, yang membezakan di antara zina dengan perkahwinan, itulah beza dia. Pasal kita kata lelaki tu datang dari keluarga dia, itu beza dia. Tapi macam wanita dalam yang sekarang ni, masalah pelafazan tu tajuk lain. Pelafazan tadi daripada siapa. Pasal Abu Hanifah kata yang akan untung atau rugi kalau jual barang beli barang. Kan perempuan kan dalam jual beli dia boleh saya beli saya jual dengan orang biasa. Mana dia sewakan barang boleh, dia jual barang boleh. Yang untung rugi tanggung siapa? Dia. Dalam pernikahan tadi yang tanggung sebenarnya siapa? Kan? Untung rugi yang berlaku kalau dapat kahwin suami banggang dan suami baik. Siapa untung, siapa rugi? Dia. Apa sahaja orang lain pegang? Ini kata-kata Abu Hanifah. Dan begitu kita kata dalam perkahwinan tadi bukan sama seperti lain. Untuk membezakan di antara perkahwinan dengan penzinaan adalah datangnya benda berkenaan secara rasmi daripada kerajaan yang mewakili. Pasal orang yang tak ada wali, maka kerajaanlah wali dia. Faham tak? Itu sebab kenapa orang nikah kat Thailand sah. Sebab wakil yang dilantik tadi dilantik oleh kerajaan Thailand. Orang nikah dekat London sah. Kau nikah dekat mahkamah, kau nikah kat tepi jalan, panggil pakcik dapat pakai kopiah lah, main nikahkan kami. Tak boleh, tak sah. Dia kena ambil wakil kerajaan. Apabila Nabi kata ana waliyun man la waliyalah, aku wali siapa tak ada wali. So Nabi cakap ketika tu sebagai seorang pemerintah, ketua negara, maka siapa-siapa tak ada wali, Nabilah wali dia. Siapa-siapa tak ada wali, agung. Sebab kenapa kita dalam Malaysia ni, sultan atau agung, dia memegang masalah agama tadi, dan dia lantik juru nikah untuk menjalankan tugasan bagi tugasan tadi. Kalau dia seorang kan, masalah keluar agung daripada masjid, asyik kan, tuanku ada orang nikah lagi. Ilah kata. Ambil mesti ni. Aku dengan nikah dengan sekian, kita terima. Okay. Nak keluar je. Tuanku ada seorang lagi. Tak dan keluar agung kan. Agung sultan mana-mana. Jadi dengan sebab itu beza dia. Dilantik. Jadi wakil-wakil tadi wakil kerajaan. Dan dengan itu macam sekarang ni kalau Tuan Haji pergi kat macam Mesir, negara pakai Abu Hanifah Turki, Syria, Jordan, wanita tu lafazkan sendiri. Tapi hadir di situ, semua orang tu kan hadir, tapi wanita tu melafazkan, aku nikahkan diriku dengan kau. Laki dia kata aku terima dengan sekian-sekian.
Anyway, maksud dia kena hadir wakil syar'i. Mana daripada kerajaan salin apa benda yang dibuat dan sebagainya depan mata dia. Ikut rukun nikah. Rukun nikah tak berjalan. Cuma masalah dia apa? Siapa lafazkan? Tu beza dia sikit. Siapa lafazkan? Tapi macam kita duduk macam ni, saya kata Tuan Haji, saya kahwin Tuan Haji dengan anak saya. Tuan Haji kata saya terima, jalan. Saksi oh gelak agak. Okey, semua ni saksi. Faham? Jadi secara tak langsung berjalan dan valid. Cuma masalah bila kata okey ustaz ni, mahar tak sebut. Kan kita bincang mahar tadi, kalau tak sebut tak mengapa. Kan ikut kiraan setempat. Kalau sekarang ni macam Kuala Lumpur berapa? Bukanlah sekali dengan hantaran lah. 80 tu best lah. Kan bagi 80 tu nasi tak boleh beli. Kalau Selangor 300 itu mas kahwin tu. Tapi dari segi asasnya hantaran dan sebagainya kena ikut setempat lah. KL berapa sekarang? 12? 15. Okey. 15 je? Sudah naik lah. Okey. Ya, barang mahal. Oh, minyak naik. Naik. Jalan jauh kan. Padahal nikah satu negeri je ngada. Okey, tak apalah. Dia ikut tempat. Ada tempat masih 5,000 sekian, terpulang. Mana maksud dia ketika tu kalau Tuan Haji nak sentuh anak saya, dia kena bayar dulu. Mahar dia barulah boleh sentuh. Walaupun dah lepas. Bayar lepas lah. Kan saya lafaz lah, Tuan Haji terima. Lafaz lah. Bagi duit dulu. Mana boleh sentuh tanpa bagi mahar. Mahar tu tak kena bayar. Sebelum bersentuh anak saya, Tuan Haji kena bayar dulu. Mana lafaz sembang macam ni pun tak boleh. So kenapa? 3 perkara. Sungguh dia sungguh, gurau dia sungguh. Nikah, cerai dan juga membebaskan hamba ataupun rujuk. Jangan gurau-gurau. Gurau je jatuh. Faham Okey. Okey. Kau nak balik dah ke? Letih dah? Kau letih dah Dia banyak kursi dah duduk. Sini duduk. Okey. Baik. Sambung sikit. Ni kan nak cuti. Minggu depan cuti tau yang datang kelas. Datang kelas minggu depan masalah. Kita pilih satu lagi. Minggu apa 1 bulan je nanti baru kita kelas balik. Okey. Wan nisa'u fihi darban. Dan wanita pada perceraian ni, pada talak ni ada 2 kumpulan. Darbun, ada satu kumpulan yang fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Ada wanita yang darbun yang pada dia perceraian pada dia ni, cerai pada dia ni, dia kira sunnah atau bid'ah. Ikut sunnah, ikut yang Nabi SAW ajarkan, ataupun ikut bid'ah yang bertentangan dengan arahan Nabi SAW. Wa hunna, dan wanita ni dawatal haidi. Yang wanita yang kata yang pada mereka ni yang dikatakan bid'ah ni adalah yang memiliki haid, yang datang haid. Macam ni dia kata maksud dia, wanita-wanita yang sunnah bid'ah ni pada wanita yang datang haid. Kalau wanita tak datang haid, dia tajuk lain. Atau perceraian dia contoh macam bawah umur, tak datang haid lagi, maka dia tak ikut bilangan ni yang kita akan sebut ni. Ataupun wanita tadi tua sangat sampai tak ada haid, pun ada tajuk lain. Tapi wanita yang datang haid macam biasa, maka dia ini akan terlibat ada sunnah atau bid'ah. Okey. Fasunnah tu yang sunnah dia adalah ayyuqiat talaqa, bahawa dijatuhkan talak, dijatuhkan perceraian tadi, fi tuhrin, dalam keadaan suci, ghairi mujami'in fihi, yang tiada persubuhan padanya. Maksud dia tak sentuh bini berkenaan. Dalam perceraian itu dilafazkan ketika suci yang tak sentuh. Faham tak? Bukan suci yang sentuh kan. Baru tidur tadi kemudian cerai pula. Itu bukan. Maksud dia kalau nak ceraikan dalam keadaan sekian. Tu masalah dia kata kenapa cerai? Sebab dia masak mi, Maggi. Saya minta mi laksa, dia bagi mi kari. Tu masalah jugalah. Tu yang nama tak rasional. Kan dari saya bila nak lafazkan benda tu kena rasional. Bukannya ni tu nama lelaki jangan ikut emosi. Bukan kata perempuan ni emosi banyak, tapi memang jadi macam tu. Okey. Wal bid'ah, maksud dia perceraian yang dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi, itu yang sunnah yang Nabi arahkan. Wal bid'ah tu, yang bid'ah ni yang diada-adakan, direka-reka, yang tak sepatut berlaku adalah ayyuqiat talaqa, dijatuhkan talak fil haidhi, ketika wanita datang haid, tengah datang haid diceraikan. Au fi tuhrin jama'aha fihi, ataupun dalam keadaan suci yang disentuh bini berkenaan. Kenapa? Tengok nanti ke bawah nombor 1. Dalla ala dhalika, menunjukkan pada benda demikian, ma rawahul Bukhari, apa dia kata Imam Bukhari. Nanti ke bawah nombor 1 tu. Okey? Dia kata hadis nombor 4953, wa Muslimun, dan Muslim hadis nombor 1471. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar, anak Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya dia talaqa imra'atahu, dia telah cerai isteri dia, wahya haidun, dalam keadaan dia haid. Ingat perkataan haid tak payah haidah.
Dia ada perkataan-perkataan dalam bahasa Arab macam katib, katibah. Katib penulis lelaki, katibah penulis perempuan. Syarib peminum lelaki, syaribah peminum perempuan. Dakhil orang masuk yang lelaki, dakhilah perempuan yang masuk. Daris orang yang belajar lelaki, darisah perempuan yang belajar. Tapi dalam hamil dan haid tak ada. Pasal mana ada lelaki haid? Itu sebab kenapa bila datang, nampak ni, wahya kan, dia cerai isteri dia dalam keadaan isteri dia apa? Haidun, tak ada haidah. Tahu? Macam juga hamil. Hamil pun jangan. Rajulun apa, wa imra'atun hamilun, bukan hamilah. Dua perkataan pasal perempuan je buat, lelaki tak ada. So, jangan mengada nak pakai juga. Haid ni tak ada tamu butuh ni ustaz. Iyalah, ada pasal perempuan je buat. Perempuan je buat benda ni, jangan pergi pakai juga untuk lelaki. Kan? Okey. Ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah SAW, bila dicerai isteri dalam keadaan haid, fasa'ala Umar bin Khattab Rasulullah SAW an dzalika. Lalu telah bertanya Umar bin Khattab, Rasulullah tanya Rasulullah an dzalika tentang perkara mana Umar cerita Rasulullah, dia kata, Rasulullah, anak aku Abdullah cerai isteri dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Okey. Faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda Rasulullah SAW, murhu, perintahkan dia. Rasulullah, actually dalam satu riwayat datang Nabi marah. Nabi marah. Nabi kata, murhu, perintahkan dia, cakap pada anak engkau. Cakap pada dia, fal yuraji'ha, hendaklah dia rujuk balik isteri dia. Thumma, kemudian liumsikha hatta tathur, hendaklah dia pegang isteri dia, tahan isteri dia sampai bersih. Mana dalam haid tadi, rujuk balik. Dalam keadaan haid tadi sampai bersih. Thumma tahid thumma tathur, kemudian isteri datang haid balik, kemudian suci balik. Thumma, kemudian bila suci dan keadaan yang kita sentuh tadi, thumma insya'a amsaka ba'du. Kalau kemudian jika dia nak, dia peganglah, tahanlah isteri dia, jadikan terus isteri dia. Kalau sesudah itu, wa insya'a, kalau dia nak juga, talaqa qabla an yamassa, hendaklah dia cerai. Kalau dia nak juga, hendak dia ceraikan sebelum dia sentuh balik. Mana kena cerai dalam keadaan tidak sentuh. Faham? Okey. Fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa'u. Maka itulah iddah. Kan dalam ayat surah Tahrim yang pertama, ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisa, wahai nabi, kalau kamu ceraikan isteri wanita, fatallikuhunna liiddatihin, ceraikanlah mereka mengikut iddah mereka. Ikut Quran kata macam tu. Hadis Nabi kata iddah tu maksud dia ceraikan isteri ikut waktu yang sepatutnya, keadaan yang sepatutnya, bukan cerai lawan dengan cara Allah Ta'ala tadi. Macam tapi soalan sekarang, adakah jatuh ke tidak? Ya, jatuh. Tapi apa dia patut buat? Buat macam Nabi suruh tadi. Rujuk balik, kemudian pegang sampai haid bersih saja kali ketiga, kali kedua tu, maksud dia ceraikan dalam keadaan tidak sentuh lagi. Faham tak? Jangan buat keadaan yang salah tadi. Zaman kita ni tak kira. Kan bantai-bantai lari, cerai-cerai berawal itu. Tak boleh, salah. Nabi suruh ni pasal Allah Ta'ala arahkan dalam surah At-Talaq ayat pertama kan, kata ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisa, bila kamu ceraikan seorang wanita, fatallikuhunna liiddatihin, ceraikan mereka ikut iddah mereka. Maka Nabi kata dalam hadis ni, dalam hadis Bukhari Muslim ni, Nabi kata fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahal nisa, maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar dicerai dalamnya, mengikutnya golongan wanita. So cerai tadi dalam keadaan bersih. Ni tahu dalam kursus nikah belajar tak ni? Siapa yang dah pergi kahwin, dah pergi nikah, pergi kursus nikah, belajar tak benda ni? La ilaha syarikalah. Ya, saya pergi juga, tapi ustaz tu asyik buat lawak je. Kan? Salah. Sebenarnya ini kena jaga bab ni. Kahwin bertahap dia ada, tahu sekarang. Tuan Haji tahu tak saya cakap masuk tu video? Tapi tak nampak muka Tuan Haji. Anyway, benda ni salah. Pasal ini actually yang Nabi kata, Allah Ta'ala kata. Tu Nabi merah padam muka Nabi. Suruh rujuk balik, pegang sampai apa? Bersih. Kemudian haid, kemudian bersih. Bila bersih tadi, yang tak sentuh tadi, ketika itulah nak ceraikan. Kalau tidak, tahan, pegang, jadikan isteri balik, macam asal. Maksud dia, kita kata dalam konteks tadi, memang benda itu yang iddah yang Allah Ta'ala kata, ceraikan mereka ikut iddah mereka. Maksud dia, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq yang pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisa, bila kamu menceraikan golongan wanita, fatallikuhunna liiddatihin, maka ceraikanlah mereka mengikut apa? Iddah mereka. Maksud dia cerai dalam keadaan suci yang tak sentuh. Kan, bukan cerai dalam keadaan haid, bukan cerai dalam keadaan suci yang kita sentuh. Faham tak? Kalau suami tu betul-betul tu sebab kenapa bila buat macam ni,
Lelaki tu ada fikir panjang sikit. Bukannya tengok-tengok tak ada. Baru tadi malam tak semalam tidur lagi dengan isteri berkenaan. Hari ni bini tu masak apa? Masak tak ada masak makanan tak letak garam. Kan tengok suami dah buncit bagi garam sodium ni makin bulat dia kata. Tak ada bagi garam. Makan-makan tawar. Apa pasal tawar dia kata? Saya tak nak makan macam ni. Pak cerai. Dia sepatutnya kena fikir dahulu untuk ceraikan isteri, dia kena tunggu dalam bersih yang tak sentuh. So dengan sebab itu, dia takkan mudah boleh lafazkan dengan sesuka hati, faham tak? Maka dia akan fikir 10 kali. Masa dia nak ceraikan ni, tunggu bulan depan. Jadi kalau dalam tunggu bulan depan, masa dia, kan bila zaman sekarang kan belum kata perceraian di Selangor ni antara yang tertinggi dan sebagainya. Sebab tak belajar berkenaan dengan kaedah ini. Faham tak? Kadang-kadang kata dia belajar macam tu, lelaki tadi kan rasional lah sikit. Dia nak cerai kan? Oh, Nabi kata cerai dalam keadaan bersih tak sentuh saja. Baru semalam aku tidur dengan dia. Okey. Jadi tunggulah bulan depan lah, geram aku ni. Garam tak bantak lagi. Tapi bila masuk bulan depan, hilang dah tajuk garam. Faham? Tak ada dah tajuk nak cerai dah. Faham? Itu sebab kenapa Islam letakkan edah tadi. Tapi umat Islam tak faham bab ni. Dia main cerai suka-suka hati dia je. Memang kita lafaz jatuh. Tapi cerai itu dipanggil bid'ah. Tak ikut sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW arahkan, kalau cerai macam tu, rujuk balik, kemudian pegang, tunggu sampai bersih, kemudian haid, bersih balik, kemudian barulah ceraikan. Sekarang cerai SMS pun ada. Ya, saya kan Rumah dia tak kat mana. pun sama juga, pun salah. Tak ikut sunnah lah tu. Iman tak ikut sunnah. Bahkan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nabi marah. Ikut kita, apa masalah dia? Nabi marah sebab Allah Ta'ala arahkan Nabi buat macam tu. Datang kita bukannya Nabi. Kita pengikut Nabi sepatutnya ikut macam Nabi lah. Jadi orang tu buat dengan cara tidak sepatutnya, salah lah. Itu sebab kenapa dalam tajuk ni perceraian yang berlaku banyak, kes dia sebab ni. Sebab tak ikut arahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sepatutnya Hakim patut jelaskan tidak Ustaz? hakim patut jelas tidak. Saya tak masuk mahkamah syariah lagi. Nanti lah. Saya masuk Ustaz. Dia kata Dia biasa masuk. Sebab saya pernah lalu benda ni. Maksudnya tu hakim akan tanya, cek kita apa yang talafaz. Nah. Dia kita lafaz lah. Cakap macam ni. Tu first dia akan pergi isteri akan cakap macam ni. Dia akan tanya, adakah suami anda tak bagi nafkah bla 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 semua. Dalam isu macam yang kita belajar sekarang. sepatutnya hakim tanya. Itu saya. Hakim kena tanya, kau ceraikan bini kau ni dalam haid yang kau sentuh ke, atau apa dalam suci? Haid sentuh mana boleh? Haid tak boleh sentuh. Okey. Dalam haid ke, atau kau ceraikan dia dalam suci yang kau sentuh? Patut dia kena tanya. Pasal Allah Ta'ala arahkan Nabi, bila kau ceraikan isteri, ceraikan wanita, ceraikan mereka ikut edah mereka. Maksud dia kena ikut aturan tadi. Tak ada sekuens itu yang akan menghalang untuk cerai itu dengan mudah sebenarnya. Tapi orang tu lah ni dia degil. Kalau cerai maknanya dalam suci yang disentuh tu, patutnya Nabi kata suruh lepas. Rujuk balik. Tapi kalau jatuh tak talak. Jatuh talak. Talak jatuh. Talak itu jatuh. Tapi dia kena perbetulkan keadaan tadi. Pasal kena wanita tadi kena ikut edah dia. Sebab kenapa? Pasal kes dia, pasal apa? Kalau cerai dan keadaan sentuh, kan? Tiba-tiba dah ada benih dalam tu. Dan jadi benda takkan zahir serentak. Tengah-tengah hujung, katakan hujung anak tu nak jadi, kan? Hujung daripada suci yang tu baru sedar perempuan tu mengandung. Lepas tu lelaki tu dah lepaskan kerja. Sebab tu dia pergi ada sibuk pergi US, balik-balik la ilaha illallah buncit rupanya. Kan dia kata kan, maksud dia ada anak. Kan masalah. Gelak. Bukan lawak lah orang cakap. Serius. Kawan saya macam tu Ustaz. Salah. Kalau lepas-lepas dia dah edah dah habis, perempuan tu mengandung. Kan panjang ke tempoh atas dia. Zalim kat atas wanita tadi. Kan tambah 3 bulan, tambah pula dengan 9 bulan. Dia tak boleh kahwin. Tak jenuh. Setahun. Berapa? Setahun ni kan? Setahun. 1 year. 1 whole year. Gila ke? Kan? Tu sebab kenapa kalau nak cerai juga tunggu. Lepas tu mengandung. Cerai dalam mengandung tak apa. Tengah mengandung isteri tak apa. Saya dah tahu dah mengandung berapa bulan. Nak cerai tu, tapi biasanya normally ketika tu dia akan goyang lah. Katakan nak cerai, kau gila kau anak ni kan. So, jadi macam tu. Itu sebab kenapa bila Islam kata cerai ikut sunnah. Dan sebab itu tak ada orang cerai mengejut. Tak sengaja opocut punya cerai. Tu cerai opocut. Cerai melata. Cucuk je opocut ceraikan kau. Tak ada cerai opocut. Tu. Semua cerai itu datang dengan rasional. Fikir lepas dah kan dia tahu dengan suci tak sentuh. Dia kan tunggu. Mana tempoh tadi dia akan fikir panjang. Bukan main suka hati je lafazkan. Itu tajuk sebenar. Faham tak?
Kalau memang tak ada berada separated dan sebagainya, confirm lagi jadi. Ya. Tak jatuh. Tapi Kena perbetulkan. katalah dah 3 kali suci pun. 3 kali suci. Dia sekali je. Satu. Macam ni. Bila kata orang tu cerai bini dalam keadaan haid, Nabi kata pegang. Rujuk balik, pegang sampai dia bersih. Kemudian haid, kemudian bersih. Bersih kali ni lah cerai kat sini. Lepas tu kalau tak jadi, Kalau tak jadi, teruskanlah. tak tak, 3 lagi 2. 3 2. Strike tu. Strike 1, strike 2. Ada dah strike. Dengar benda tu hakim mahkamah tak tahu pun benda tu valid Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Jangan salah faham. Ni ada orang dia kata selagi tak rasmi di mahkamah tak kira. Tak. Benda tu lafaz saja automatik dia counted in di sisi Allah Ta'ala. Kita bohong, Allah Ta'ala tahu. Kita bagi dah cerai tadi pun Allah Ta'ala tahu. Kita geram, kita kata balik rumah mak bapak kau dengan niat pun Allah Ta'ala tahu. Tahu tak? Itu sebab kita jaga-jaga. Sebab kenapa nak ceraikan ikut sunnah. Maka tak adalah timbul benda tu terburu-buru atau tak sengaja. Okey. Ai maksud dia apa? Ai maksud dia listiqbali iddatihin. Bagi mereka bagi bagi menghadap iddah mereka. Li'annaha fi hadhil halah, kerana mereka dalam keadaan ini tabtadi iddataha min hini talaqiha. Dia akan bermula cerai dia dengan start daripada apa? Daripada dia mula iddah dia dengan mula cerai dia. Bi khilaf dia bersanggahan dengan malau talaqatul liqat fil haid. Kalau wanita tu diceraikan dalam haid, fa innaha la tabtadi hatta yang qati' haidha. Kerana takkan mula iddah dia melainkan lepas habis haid dia. Dicerai dalam haid, maka dia akan tunggu suci baru dia start kira. Dia akan kira start suci tu baru kira satu. Sedangkan dia dalam haid, sepatutnya ini satu. So dia akan satu dia lepas ni. Nampak tak? Itu sebab kenapa Allah tak benarkan. Okey? Sebab tadi tu tak kira tak? Satu yang masa dalam tu tak dikira tak? Kira apa? Kotoran dia yang tak. Kotoran tak kira. Tak masuk dalam iddah. Iddah dia akan mula lepas tu. Itu masalah dia. Yang sebab itu, okey? Kerana dia tak mulakan iddah dia ketika dia akan mulakan iddah ketika perceraian dia. Dia berlainan kalau diceraikan dalam haid. Kerana dia takkan mulakan iddah sehingga habis haid dia baru dia mula iddah dia. Wa idza talaqaha ba'dal masi, dan kalau sekiranya orang tu cerai dia lepas disentuh ai jima', itu persubuhan, faqad takunu hamilan, barangkali wanita tu akan hamil. Wa huwa la yarghabu bi tatliqil hamil, dan lelaki itu pasti takkan nak ceraikan isteri yang hamil. Fa yakun min zalika nadam, maka akan berlaku pada waktu berkenaan apa? Penyesalan. Mula Cina buta ke apa buta kan? Kalau cerai kali ketiga kan? Alamak, ngandung rupanya. Ada? Jadi kes lah. Itu sebab kenapa jangan cerai melainkan dalam keadaan apa? Dua tadi. Bersih, tak sentuh dan bukan haid. Faham? Faham? Ada soalan? Tak ada. Jumpa tahun depan. Tahun ni tak jumpa dah. Okey. Ya. Suami dia memang dah tahu dah dia. Okey. Satu lafaz waktu dia tengah haid. Kena rujuk dulu sepatutnya. Pasal dia memang tak boleh lafaz kan. Pasal prosedur sama juga. Tak sentuh, tapi jangan dalam haid. Dia dua syarat tadi. Bukan dalam haid dan juga bukan dalam keadaan bersih yang disentuh. Dua tu kena, syarat tu kena ada. Tu yang Nabi SAW suruh Ibnu Umar. Kan kalau kita ikut kata lah, rugilah. Kan dah strike 1 bagi strike 2 pula. Kan Nabi suruh dia rujuk. Nabi marah. Bila Nabi marah pasal apa? Pasal benda tu bertentangan dengan arahan Allah yang suruh supaya apa? Ceraikan mereka mengikut iddah mereka. Dan kira iddah tu mana Allah Ta'ala suruh buat, maka ikut arahan Allah Ta'ala. Jelas? Okey, baik. Okey, makluman. Ceramah perdana Sabtu 21 Disember 11.30 pagi. Meleraikan kekhususan umat. Benarkah Allah di atas arash? Oleh Ustaz Nasai Hanafi. Kedua, syirikkah mengambil berkat orang soleh? Oleh Ustaz Adli Muhammad Sa'ad. Okay. Ini masalah mengarut apa? Iklan diri sendiri. Okay. Kedua, Yayasan Taklim akan bercuti start 23 hari bulan. Maksud dia hari Ahad tu last kelas kita. Kelas apa yang ada Ahad tu adalah kelas. Hari Isnin tu start cuti. Ini minggu ni lah. Okay? Sehingga 31 hari bulan, itu hari Selasa. Kelas akan bermula pada 1 Januari hari Rabu 2014 kecuali Ustaz Firdaus. Yang siang tak ada. Malam kelas kita ni insya-Allah ada. Kalau Ustaz tak ponteng. Tak ponteng. Kalau ponteng saya beritahu. Okey. Kalau ponteng beritahu tak. Bila tahun depan ada cuti baru. Tahun ni tak ada cuti dia habis dah. Okey, baik. Jadi apa insya-Allah kita kelas kita ada 1 bulan
kita jumpa balik untuk sambung lagi berkenaan dengan tajuk ni. Kelas tu kamu. Ya saya. So ada kelas lah. Ada kelas. Kita tak sambut hari apa. Jangan keluar. Ini pesanan saya. Jangan keluar pergi sambut hari tahun baru. Pensambutan hari tahun baru ni bukan ajaran Islam. Anda pergi sambut tahun baru tu tahun apa? Tahun apa anda sambut sebenarnya? Pasal hari berkenaan dia kata tahun kelahiran Isa. Kan apa benda lah kita kata sekali benda tu kan ajaran Islam. Kan buatlah kerja lain. Suruh baca doa. Tak ada doa awal tahun akhir tahun. Kan ada pula kan. Dah lah tahun Hijri kau buat atau Masihi pun kau buat juga. Mula mengarut tu. Kan? Tak ada kerja, tak ada kaitan. So jadi apa buatlah kerja macam biasa. Tak ada sebarang perubahan. Dan nak azam untuk kebaikan diri, nak ubah diri, azam membaiki diri, azam daripada sekarang. Bukan tunggu tahun depan pun nak buat. Ni ambil asyik tangguh tahun depan tak buat. Tahun depan aku berazam untuk sekian. Cuba besok aku berazam. Kejap lagi aku berazam. Kan lagi baik. Ni asyik tunggu tahun depan. Tahun depan tak jadi, tahun satu lagi. Last sekali apa? Dah umur 50 tahun tak settle lagi. Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Ya. Dalam masa iddah, isteri dia tu isteri masih wajib menetap kepada suami. Okey. Jadi masa dia that time, kalau kata bapa kepada isteri, Tak ada kuasa. dia tu dia kena taat kepada suami. Ya. Tu sebab kenapa dia kena tinggal kat situ sampai dan 3 kotoran. ya. Dan baru Keluarga dia boleh ambil balik. Alah. Ya. Tak boleh, tak ada dia lompat-lompat. Ni masalah juga. Bapa-bapa orang campur ni kan. Kalau bapa orang campur, telefon saya. Ni masalah juga. Kata dia sekuat garang-garang ni masalah. Kadang orang tak kerti hukum ni, kadang kita bagi tahu tak dengar. Dia cakap anak saya, anak pakcik tapi masih lagi tak selesai. Kan? Allah Ta'ala tak kata tak selesai. Dan lepas tu, tunggu. Kalau begitu sangat nak balik, sayang. Kan? Baik. Wallahu alam. Ya. Kalau di mata masyarakat kita dibenarkan masuk mengikut dia punya ada undang-undang. Yalah. Okay. Kalau kata dalam during masa isu macam ni timbul dan kita kebetulan ada dalam tu dan kita, adakah hukum kita wajib nak kena ya bagi tahu. Nak bagi tahu. Ya. Mana ketua haji kata Tuan Hakim minta maaf mencelah. Cakaplah ayat Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Itu sebab kenapa saya ajarkan dalil. Jangan tengah cakap-cakap nanti kan Pak Hakim kata siapa jawab? Ustaz Adli kata. Bukan Nabi kata, Ustaz Adli kata. Tak apa-apa aku kena jawab. Cakaplah Nabi kata. Itu sebab saya bagi tahu nombor hadis dan sebagainya. So that kalau Tuan Hakim kata dalam hadis Bukhari, hadis nombor sekian-sekian. Muslim hadis nombor sekian-sekian. So that lepas tu bila kita apa berjadi, orang tanya kita kata ayat Quran kata, Nabi sabda. Bukan Ustaz Adli cakap. Bukan saya tak tanggungjawab, saya tanggungjawab. Dan masalah sekarang ni orang kita kalau masyarakat kita ni bila asyik pakai ustaz kata, apa beza kita dengan orang lain? Tu beza kita belajar ni ada dalil supaya that kalau ustaz mati ke tak ada ke, ustaz ponteng ke, ustaz dah habis kelas, anda masih lagi terikat dengan Islam. Ustaz tu bukannya syarat awak. Ustaz tu tunjuk jalan je. Tapi anda bertanggungjawab di hadapan Allah Taala, bukannya ustaz tu. Jelas? Ini wallahu alam kali ketiga ni. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillah alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.